Kau kena faham konsep macam ni lah. Kau jangan fikir views kau rendah, subscriber kau rendah, kena charge rendah. Bukan macam tu cara dia. Dia kena fikir macam mana kau nak charge orang tu mahal. Kau kena letak mindset macam tu. First, kalau ada klien approach kau, macam mana cara untuk kau nak charge orang tu mahal? Kau jangan cakap, okay, dah tahu RM1,000, okay, cukup RM1,000. Macam aku tak, aku cari macam mana aku nak charge orang tu mahal. So, aku akan provide better video. Walaupun views tak tinggi, aku akan provide better storytelling. Aku akan provide better quality. Aku akan provide mungkin banyak platform kau cuba. Kau cuba approach ni, okay. Ada bajet, tentu ada bajet RM50,000 macam tu kan. So dia nak video YouTube, kau akan approach lagi. Kita ada short video, kita ada artikel, kita ada posting tambahan top up ni. Jadikan dia satu sini. Yo, what's up? Kaki Content di sini, dude. Kita bakal bahas konten yang mantul no fruit. Jangan lupa subscribe, keep it all in tune. Tiap minggu drop knowledge, stay in the mood. Hai, Assalamualaikum dan selamat datang ke podcast Kaki Konten bersama aku Bro Jeb dan juga Duluan di sini. Okay, Alhamdulillah. So hari ini kita podcast lagi Wan. Podcast lagi. Setiap minggu kita merakamkan podcast bersama dengan tetamu-tetamu kita yang baru dalam podcast Kaki Konten. Jadi Cikgu Luan, okay, platform kita, siapa yang nonton atau tengok video ni, mendengarkan podcast ni di YouTube, korang juga boleh pergi Spotify Kaki Konten dan juga video-video pendek kita di TikTok dan juga Instagram Kaki Konten. Kaki Konten. Alright. Siapa guest kita hari ni Wan? Kita bersama dengan Tech Giant. Tech Giant man. Tech YouTuber iaitu Faiz Zainal ataupun lebih dikenali sebagai Fast Channel. Fast channel ni betul. Okay. Alhamdulillah sihat. Akak ni dah start sihat sikit dah. Selamat datang ke podcast Kaki Konten dan selamat datang kepada kami ke studio. Selamat datang jugalah. Terima kasih datang jauh-jauh. Studio Fast Channel. Sejam ada? Sejam. Aku ingat area Sejam tu masih jauh tak? bagi aku lah yang jarang keluar ni. Aku daripada Kajang. Sejam setengah. Lebih sebab aku naik MRT kan. So Hampir 2 jam lah. 2 jam lah. Okay, faham. Tapi nak jumpa orang legend ni projek. Tak, dia walaupun jauh kita kena hadap juga. Masa sebelum aku mula-mula start, sebelum pun aku banyak tengok dia. Korang. Aku tak banyak tengok korang lah. Aku rasa ramai tengok korang banyak lah sebelum. Mostly guys kita macam tu lah. Sebab macam anything nak tahu pasal YouTube, aku tengok projek lah. Anything nak tahu pasal macam shoot apa semua, aku tengok kau lah. Okay, Macam thank you. benda yang asas kan. Betul. Pasal fotografi, videografi. Tu lah, so far setakat ni ada juga lain kali macam mana diorang ni boleh dapat guest-guest yang power-power macam Fikri, Fast Channel. Untuk pengetahuan pendengar, kami ni sekadar macam kenalan sebagai content creator lah. Dan mereka pun sanggup walaupun tidak berbayar. Dekatnya insyaAllah. Kami akan usahakan sponsor masuk untuk supaya Kasih masuk. Jangan lupa email kita orang dekat dalam video description. kakikonten@gmail.com lah. Atau DM je dekat IG. Baju pun dah ada kot. Cantik baju doang. Tapi kita ada baju baru nanti untuk Masya nanti. So baik. ini kita orang nak tanya lah. What's your background? Panggil Faiz ke panggil Faiz? Faiz lah. Panggil Faiz Faiz. Lepas tu more pada brand. Brand. Oh. FUZZ tu lah ada. Dan kau selesa kita nak guna aku, kau, saya, awak. Okay, aku kau. Macam mana boleh sampai hari ni boleh full time buat tag YouTube ni semua, TikTok buat aktif juga. So Aku rasa the reason kenapa aku start YouTube adalah sebab ini antara alternatif aku untuk income masa tu. Oh, memang first kau masuk YouTube dah tahu YouTube ni boleh buat duit. Aku tak tahu YouTube buat duit. Cuma aku cuba banyak benda. Masa sebelum aku start YouTube, aku ada buat berniaga lah. Aku buat repair phone. Repair phone. So aku dah ada dalam industri ni jugalah. Cuma more to in-depth inside the phone lah. ni tahun bila ni kita? Aku start repair 2015-16 sampai tahun lepas lah last. Aku buat. Oh, dalam masa sama content creator kau still repair phone lah. Oh, tak. Cuma aku tak reveal lah. Betul. Sebab aku tak nak ada conflict of interest. Sebab kita tahu service repair ni dia beza sikit dengan kita buat media ni kan. So ada beza lah. Cukup makan lah. Anak bini cukup makan lah. So masa tu aku find out yang ekor aku dah start tak boleh jadi. Macam-macam aku cuba lah. So aku cuba buat tu buat ni kan. Even cuba nak buat Grab. Cuba macam-macam lah. YouTube ni aku rasa aku dah pernah buat sebelum tu sebenarnya. Cuma aku start serius bila masa tu aku nampak yang aku dalam bidang phone. So sayang aku tak buat. Sebab aku buat repair. So boleh katakan early video aku pasal repair lah sebenarnya. Aku buka pasang phone.
Even how aku start adalah aku start dekat Amans. Kalau sesiapa yang pernah tengok video kat Amans, aku ada buat satu video. 2018 tu aku rasa. So by the time aku rasa nampak potensi lah bila aku start masuk Amans tu, aku jumpa Fazli masa tu, Fazli Alim. Tu kira idola aku lah. OG lah dia OG. OG lah sebab dia yang antara lama kan. Betul. Dekat YouTube tag ni. So sembang-sembang dia dan aku macam ada potensi jugalah. So after that baru aku start sendiri lah. So aku start dengan video iPhone 7 Plus 3 tahun selepas tu. Aku nampak potensi bahawa orang Malaysia ni tak ada lagi buat konten pasal benda-benda yang orang tak nak cakap. Orang takut nak cakap. Contohnya macam Telkolog, pasal isu refurbish, pasal isu-isu benda-benda yang tak ramai nak berani cakap. Kalau tengok dekat YouTube Malaysia ni, kebanyakannya banyak unboxing review. Masa zaman aku tu lah, aku start 2019-2020 tu. Yang betul-betul serius ni masa bilik dalam rumah. Ya, betul. Kan? Bilik dalam rumah tu. Yang kau kena kacau semua betul. tu. Itu start serius lah. So nak cerita, aku start iPhone 7 Plus punya video tu. Itu first video aku. Kalau tengok kat YouTube Fast Channel, Aldous, itu first video. Aku buat awal tahun, bulan 3, bulan 4 tu. Dan video tu tak pergi pun. Dan suddenly bulan 7, bulan 8 tiba-tiba video tu blow up. Cecah 100k views. Lepas tu dia makin lama makin naik lah. Views aku buka notification aku penuh ni kan. Bulan 7 tu 3 ke 4 bulan selepas aku upload tu. Dan So bila dah blow up tu dah boleh monetize lah tu? belum lagi. Sebab aku guna copyright ke apa lah tu. Macam-macam lah. Aku tak tahu pun kan. Aku memang masuk je. Tapi kalau copyright pun dia tak kira, watch hour tak kira. Tengok lah copyright claim ke strike. Aku lupa lah. Sebab dalam tu memang aku main buat je. Aku asal buat je masa tu. So basically masa awal-awal tu kau shoot edit semua buat seorang lah. Aku buat seorang semua. Dan latar belakang kau pernah study bab this media? Tak ada. Kau punya latar belakang pendidikan? Really ke? Aku ambil diploma in HR lah sebenarnya. Wih, jauh. HR lepas tu masuk media. Latar belakang pendidikan aku ada 2 lah. Aku ada ambil robotik mekatronik, sijil. Lepas tu aku ada ambil HR lah. So aku ambil robotik tu sebenarnya sebab aku ni minat benda yang kreatif lah, saya cerita. Maksudnya aku suka buat something yang beza sikit. Contoh, masa kecil-kecil tu, kalau orang beli kereta Tamiya, dia main kereta Tamiya, tapi aku buka kereta Tamiya tu, aku buka enjin apa semua, aku buat boot. So dia balik. Lepas tu kalau macam ada kereta kontrol, orang buy kereta kontrol, aku buka kereta kontrol tu, aku buat kayu apa semua, aku buat kereta kontrol aku sendiri, aku letak pisau, aku letak ni. So macam crash gear punya style lah dulu kan. Crash gear kan ada pusing-pusing gerigi kan. Aku buat aku punya sendiri. So aku ada macam kreatif punya minda lah masa aku kecil dulu lah. So masa kecil dulu kan aku dah mula buat craze sendiri. Craze kayu tu, craze aku boleh buat sendiri. Lepas tu aku boleh stiker aku boleh buat sendiri juga dulu. Aku jual lah barang-barang aku. So macam stiker-stiker motor kan. Dulu kan Apache Sereng. Masa tu umur berapa? Masa tu umur aku 6 tahun, 12 tahun, 13. Buat stiker? Buat stiker. Buat stiker sendiri. Aku potong dengan pisau. So tip dia senang je sebenarnya. Kan ada stiker dekat motor, kat kereta kan. Aku pergi kat motor tu. Aku tekap lah guna pensel. Dekat paper. Lepas tu aku cut lah guna pisau. Lah. Aku lekat-lekat gitu je. Lepas tu cut guna pisau. Stiker RM2 kan dekat kedai. Lepas tu jual kan. Lepas tu jual. Aku jual lah kawan aku. Tak, macam mana kau umur 6 tahun ada business mindset? Aku tak tahu kenapa. Sebab aku suka explore lah masa kecil dulu aku rasa. Yelah, mungkin ada pengaruh mak ayah ke? Mak ayah aku memang niaga lah. Dia macam Mail lah. Mail Upin Ipin. Semua benda nak jual. Aku boleh kata dulu banyak benda yang asal barang jadi wang lah. Kan? So macam nasi lemak, mak aku niaga nasi lemak bapak aku. So kadang aku bungkus aku jual juga dekat budak kelas aku. Macam tu lah. Lepas tu baju-baju yang aku dah lama tak pakai aku jual je dekat budak kelas aku. Diorang tak terfikir nak jual lah. Aku cakap kita lepak kat rumah aku, depan rumah aku dan aku bawa keluar. Okay, kau nak beli apa? Aku jual RM1, RM2, RM3 kan. Itu masa aku kecil dulu lah. Itu cara aku cari duit dulu lah. Aku banyak explore benda lah. So aku go into music. Aku bawa band. Aku ada 3-4 band berbeza kot. Aku ada band. So kau pandai main muzik ke ni? Aku boleh main gitar. Main gitar. So kau punya main instrument gitar? Gitar ni nyanyi lah dulu. Unexpected tau. Ada post mana-mana video? Ada. Nyanyi ada. Ada. Kalau cari ada. Kalau saya ada kan?
Carikan you guys, tolong carikan. Nama band tu Five Destroy Army kot. Itu last band aku lah. Five Destroy Army. Oh betul. Aku ada banyak channel. So channel awal aku tu memang aku post banyak benda-benda yang short sendiri lah. Benda-benda yang macam aku travel, aku naik gunung lah aku. Yang Faiz Zainal tu lah. Bukan, ada satu lagi. Ada yang lagi lama pada tu. 2012 aku buat kot. Kau ada band, lepas tu buat show. Ada buat show. Artis lah ni. Tak adalah artis. Ini underground punya band lah. Nyanyi pun aku rasa kalau kau dengar pun ini subhanallah. Kau nyanyi apa ni? Nyanyi sambil seram kita. Tak, aku nyanyi lah. Aku scream lah, scream. Scream. Betul. Muka baik macam Kau sure ke kita jemput Fast Channel? Is it? tu lah. So daripada kecil explore, suka jual barang, main muzik, scream. Macam mana boleh sesat masuk ke media ni? Macam aku cakap tadi lah. Aku cubalah. Cuba sama benda dan benda ni jadi passion. Benda ni jadi passion. Sebab aku minat benda kreatif lah. Aku minat something yang aku boleh create instead of something yang dah ada. Sebenarnya aku minat creation lah. So in term of content creator ni, first platform kau adalah YouTube ke Facebook? Rasanya YouTube. YouTube lah. YouTube yang serius. Sebab IG aku lebih kepada macam Personal brand, bukan personal brand. Aku banyak outdoor juga sebenarnya. hiking. Aku banyak hiking. Macam aku naik gunung G7 dekat Malaysia. So sebelum start content creator lagi ni, Itu apa aku buat lah sebelum aku start. pun kau dah start travel, Betul. tapi dalam passion yang lain lah, macam sukan tu. So cerita sebelum aku buat Fast Channel ni, aku dah buat macam-macam lah sebelum tu. Cuma tak jadi. Aku dah buat pasal repair phone, pasal vlog untuk hiking, travel. Aku dah buat pasal apa ni? Aku nyanyi. Aku dah buat pasal macam-macam lah sebelum aku start Fast ni. Ni quality suara ni buat ni. Betul. Betul. Dia explore semua benda lah. Kalau nak cakap, aku rasa apa yang berani buat nak buat sekarang ni, itu apa yang aku suka buat sebenarnya. Okay. Semuanya dia lebih berani lah. Sebab tu nama dia berani buat. Dia berani buat, berani mati tau, berani buat ni. Kenapa, kenapa Fast? Sebab dia lebih dekat dengan nama Faiz. Dia tak ada macam, Dia tak ada specific reason kenapa aku guna. FUZ. Sebab dia macam akronim dan aku tak tengok mana-mana orang ataupun mana-mana brand pun untuk nak pilih nama tu. Sebab masa tu aku nak buat Faiz Channel sebenarnya. Faiz Channel. Tapi aku macam termimpi. Termimpi kan. Tak ada termimpi. Macam sebelum tidur tu aku macam terfikir, kalau guna Faiz ni apa-apa jadi kat aku nanti, apa-apa anything happen, nak long term susah sikit lah sebab dia bergantung nama aku. So nak tukar host ke apa nanti susah. Masa tu aku fikir pada 5-6 tahun lepas aku fikir benda tu kan. So that's why aku cari tengah tu nak tukar apa. Tapi aku nak juga FZ tu. F dengan Z aku nak juga. So tengah tu aku nak replace dengan apa. Banyak lah. FAZZ lah. FIZZ. Banyak lah. So aku decide FUZZ. So dia lebih commercial sikit. Tapi orang kalau orang jumpa kau tepi jalan dia akan panggil, Abang Fast. Ya. Banyak macam Abang tu. Fast. Antara fast ataupun fus. Abang Fus. Apa khabar Abang Fus? Aku pun panggil dia Fast dulu. Tapi it's okay lah. Sebab bagus. Melekat lah band. Dia brand. Dia orang sebut brand daripada nama aku. Aku rasa lebih beruntung lah. Yeah, and then bila masanya kau sedar yang memang Fast Channel ni boleh buat as a full time? In terms of monetize, kita sembang pasal monetize dulu. 2020 masa PKP kot. Dah boleh boleh survive bulan-bulan, boleh cover cost. So aku decide aku tak ambil gaji langsung lah dekat kedai repair aku tu. Aku memang zero gaji lah. So aku just buat kerja. Aku buat apa aku patut buat dekat company aku tu. Tapi aku tak ambil gaji. Boleh cerita berapa per average dapatan YouTube ni? Lebih kurang lah, kalau tak nak cerita detail. Aku tak adalah tinggi macam YouTuber lain lah. Cuma aku rasa cukup lah. Rasa senang lah. Masa 2020 tu dia okay lah. Cukup lah. Cukup lah. Boleh kata 10 ke bawah lah masa awal dulu. 10 ke bawah. Bagi aku sangat cukup lah 10 ke bawah tu. Time tu adakah Fast Channel dah dapat 100,000 subscriber? Belum lagi. Aku dapat ujung tahun tu 2020. Aku dah lupa lah bila aku dapat. Aku ada disiplin timeline aku. So setiap minggu aku kena post berapa. Kalau tak post tak boleh lah. Aku akan salahkan diri sendiri lah kenapa aku tak post banyak macam ni kan. Tapi aku memang follow. So PKP kita tak ada buat apa. Kita duduk rumah. So should be boleh follow lah jadual. Macam mana kau boleh explain lebih sikit timeline, apa maksud kau timeline tu? Macam mana kau seminggu aku wajibkan 2 ke 3 video. Minimum 2. Okay, zaman kau naik tu, Fast Channel naik, kan banyak ramai tag-tag YouTuber Malaysia ni.
Tapi macam mana kau boleh stand out daripada zaman tu? Mungkin Fazli Alim memang dah OG ya time tu. Bos Malik dah belum ya? Bos balik under Wiser lagi proses tu. Masih Wiser kan? Tapi dia keluar 2020 aku lupa lah. PKP juga. So macam mana proses kau buat video tu? Adakah kau tiru tag YouTuber lain? Atau mungkin kau punya reference adalah luar negeri? Ataupun ada tag YouTuber Malaysia yang jadi kau punya rujukan? Sedar cerita, aku lebih kepada cuba cari kelainan sikit lah masa awal dulu. Kelainan dari segi konten aku. Sebab macam kau cakap tadi lah, awal aku nampak dekat Malaysia ni banyak buat review, banyak buat unboxing lah. Betul. Tapi konten aku lain sikit. Aku banyak sharing masa awal dulu. Sharing tips. Aku share phone lama. Aku buat review balik. And then phone lama tu maksud aku macam iPhone yang dah lama. Kadang phone Nokia lama lah apa semua. Dan aku review balik. Lepas tu aku banyak buat coverage pasal produk. So dulu diorang macam YouTuber dulu, diorang bergantung dengan produk tu, ada baru diorang buat video. Tapi aku tak. Launch tu aku dah buat video. Tanpa kau pegang. Apa ada pegang, betul. So that's why variety of content ni dia banyak sebenarnya. So dia ada review, dia ada unboxing, dia ada first impression, dia ada news coverage, dia ada tips. Kau cover juga macam rumor pun cover juga. Cover juga. Rumor pun cover juga. Dulu macam tu lah cerita dia. So basically masa awal-awal ni first adalah kau set the trend berbanding follow the trend. Betul. Sebab biasa orang just dapat barang terus review unboxing macam tu je. Tak adalah nak cakap aku set the trend. Cuma aku cuba cari kelainan. Dan aku cuba cari solution dekat masalah yang aku nampak. Maksudnya aku nampak masalah ni aku tak dapat phone ni. Aku tak engage lagi dengan benda ni. Tapi macam mana aku nak buat juga coverage pasal produk ni. So that's how aku buat lah. Aku nak minta nasihat kau kepada audience. Sebab dia tak nampak tau. Kenapa kita kena jadi lain daripada orang lain? Apa benefit yang kau bakal dapat? Aku rasa benefit dia lebih kepada kau lebih stand out. Itu je. Tapi lebih stand out, jangan shock sendiri. Maksudnya kau kena ada boundary juga dengan contohnya dari segi macam ada limitation dia lah. Kau tak boleh semua benda kau kena cakap. Tak semua, maksudnya nak kena cakap, nak kena present tu dengan properly lah. Dari segi facts. Facts pun penting juga lah. Sebab kadang kalau tengok balik video aku dulu, ada juga kadang facts yang salah kan. Tapi kita cuba betulkan dalam komen kan. Sebab kita lepas pandang. Kita kerja seorang, lepas tu kadang biasalah kan benda-benda macam tu kan. So aku rasa dalam aku punya platform ni, facts tu yang paling penting lah, industri aku. Sebab kita berkongsi news, berkongsi informasi. Yelah, bila kau be unik ni, maksudnya, yelah sebab tu dah dikira tag YouTuber pun dah dikira okay, ramai lah. Tapi bila ramai sangat dan semua orang buat benda sama, orang tak tahu kau ni siapa sebab kau pun buat benda sama. Dia tenggelam lah. Tenggelam. So bila kau naik atas sikit, being unique, but not necessarily cost makin meningkat, menyebabkan orang discover kau lebih lah. Betul tak? And then aku rasa how aku being stand out adalah aku cuba pelbagaikan aku punya B-roll. Kalau sekarang lah, B-roll pelbagaikan, shot aku cantikkan lagi. Lepas tu dari segi mungkin produk tu sendiri. So ada produk yang aku dapat eksklusif, yang orang lain tak dapat, early access produk, macam tu lah. Jadi mungkin kau boleh share sikit macam mana cabaran kau jadi YouTuber masa seorang, perbezaan lah cabaran semasa buat seorang, nak shoot, edit seorang, dengan sekarang ni dah ada staff. Cabaran ni banyak lah kot. Kalau seorang tu banyak, yang ada tim pun banyak. So pasti ada cabaran berbeza lah. So masa cabaran seorang tu, aku boleh kata yang jadual aku memang kelaut lah. Disiplin dengan jadual, dengan masa tu agak kelaut sikit lah. Disiplin dengan waktu dengan family pun memang kelaut lah. Tak balance lah. Tak balance. Sebab aku bangun tidur je, tak mandi apa semua, terus pergi bilik sebelah untuk buat kerja. Tu aku punya disiplin dulu lah. So bangun tidur, basuh muka semua, bangun pagi lah, solat apa semua dan terus pergi sebelah. So aku start kadang awal lah. Aku start 6 pagi, 7 pagi kadang buat kerja. Aku bangun awal dan aku start awal. Dan aku akan habis lambat. Biasa aku akan habis 1 pagi, 2 pagi lah kerja. Aku start awal, balik lambat. Walaupun bilik sebelah-sebelah kan. Tu proses nak hasilkan satu video masa solo tu susah lah. Susah dia bagi aku sebab dari segi setup. So bilik aku kecil, nak bergerak
bila barang banyak susah, dan bila kau set up tu dia jadi macam mana cakap kamera kau tu kadang tak fokus, kadang audio kau lupa nak tekan, kadang-kadang bateri dah habis kau tak perasan, tak ada orang monitor, kadang-kadang exposure, macam-macam lah benda yang jadi kan masa awal dulu. Sebab aku bukan pakar pasal kamera, aku tak pandai pasal kamera awal dulu. So apa yang kau tengok video aku dulu tu lebih kepada aku asal buat je. So dulu aku macam nak 4K, tapi aku tak shoot 4K. Aku shoot 1080p, aku compress 4K. Aku tak tahu kenapa aku buat macam tu dulu. Tapi aku pernah ada zaman tu. Faham. Okay. Sebab aku nak 4K, tapi aku tak nak memori aku penuh. Melanggar hukum. Lepas tu pakai clip mic. Aku pakai clip mic dulu. Direct camera. Memang bunyi panjang. macam-macam. Lepas tu ada bunyi ayam mengokok lah, hujan lah, macam-macam lah dulu kan. So banyak cabaran lah. Cabaran kena kacau lah apa semua. Oh, tu lah. Tapi yang kena kacau tu memang real lah. Boleh kata real lah. Sebab aku, rumah tu sebenarnya aku dah kena kacau banyak kali dah. Even anak aku pun selalu kerap lah. Kerap nampak, kerap kena lah. Kerap. Yeah, and then bila dah seorang tadi, kita dah seorang. So how about bila ada team? Macam mana kau boleh decide untuk aku nak ambil staff lah? Sebab aku rasa idea aku dah tepu lah masa tu. Idea dah tepu. Satu kot. Aku dah start tepu. Dari segi so aku tak pandai sangat bab technical camera. Aku tak pandai sangat bab editing. Aku pandai bercakap, aku pandai cari idea, aku pandai cari content. So aku nak cari orang yang pandai bahagian tu untuk video. Macam ni shoot, edit. So aku rasa macam this is the right time lah masa tu. Sebab aku takut nak ambil team masa tu. Aku sangat takut lah. Takut dia akan effect dekat aku punya financial lah. Mula-mula memang struggle lah sebab dari segi leadership. And then dari segi macam mana kau nak manage, SOP apa semua, aku rasa struggle untuk aku lah. Dan aku kesian juga staff yang first join aku masa dulu sebab diorang tak faham lagi SOP, aku pun tak faham macam mana explain lah. So lebih kepada pembelajaran untuk aku sendiri jugalah masa awal dulu kan. So macam mana nak set SOP setiap benda semua. Staff tu ada lagi ke sekarang? Tak ada dah. Oh, ni yang dulu lah, dulu batch awal lah. Lepas tu along the years last year lah. Last year aku dah lebih mahir lah untuk nak manage. Sebab kalau dari segi bisnes aku buat sebelum ni untuk repair dengan video ni lain. Repair kita dah ada SOP kita. Dah ada macam-macam kan. Do's and don't apa semua. Tapi video ni lain. Aku tak tahu. Tak faham lagi production macam mana semua tak faham. Sebab aku tak involved dalam production. Selain itu aku tak tahu apa-apa pasal video punya production ni. Aku just tahu shoot, cakap je. So last year aku decided untuk macam explore lagi lah, jumpa-jumpa orang kan, tanya pasal production apa semua, dan baru aku start hire lebih serius lah. So aku boleh katakan yang hire team ni dia memudahkan salah satu kerja kita, tapi dalam masa yang sama dia akan memberi rezeki lebih luas lah bagi aku. Dia macam konsep rezeki, dalam rezeki aku ada rezeki orang lain. Betul. Itu apa yang aku pegang lah. Dalam rezeki apa yang aku dapat ni sebenarnya bukan untuk kita seorang. Mungkin untuk family kita, untuk orang luar ataupun untuk kita punya team lah. Apa benda yang number one yang nasihat kepada audience juga yang menyebabkan kau boleh menyebabkan diorang ni stay lama berbanding dengan sebelum ni? Aku rasa mungkin dari faktor SOP yang aku dah tetapkan dalam aku punya workflow. Okay, contoh dalam media creation ni, SOP contoh yang kau boleh bagi lah. Contoh. Sebelum shoot kita kena buat apa? Masa shoot kita kena buat apa? Lepas shoot kita kena buat apa? Dan bila kita ada campaign, dalam campaign tu apa yang kita nak buat. So banyak benda yang kita kena tahu, fahamkan sebelum kita nak start something, supaya kita tak tergopoh-gopoh lah. Kadang sebab satu benda kena faham, apa yang aku buat ni adalah based on news coverage ataupun kita boleh kata sebagai media lah. So news coverage ni kita bergantung dengan apa yang baru. So macam berita, setiap hari dia ada berita baru. So kita pun hampir setiap hari ada benda baru kita kena explore. So macam aku punya industri ni, dia punya pace tu agak laju sebenarnya. So kalau orang yang susah nak adapt dengan pace apa yang aku buat ni, dia memang tak boleh nak follow pun. So that's why yang previously mungkin sebab pace media laju, so diorang tak boleh nak follow sangat. So bila aku serap masuk ada team, kadang diorang susah nak faham. Oh, kenapa tiba tengah buat ni, tukar pula buat ni. Lepas tu buat ni. Dia macam jam-jam lah kan. Macam aku, sebab aku dah faham, aku dah adapt. So aku okay. Tapi ada team yang tak okay. Tapi sekarang ni diorang dah start faham lah.
Boleh jadi hari ni priority contoh kereta Tesla. Esok tiba-tiba iPhone 17 nak keluar. Kita terpaksa fokus pada iPhone Dia 17. switch. Terpaksa switch pula. Betul. Macam kau tengah fikir ni tu kau kena switch pemikiran kau. So benda macam tu bagi aku susah. Tapi bila kau dah start faham dan kau akan tahu lah. Even aku sendiri pun kadang ada nak brain juga. Aduh, kenapa lah tiba datang pula kau launch hari ni pula. Patutnya kau launch minggu depan. Aku dah set jadual aku minggu ni lah. Macam tu lah. Contoh macam Apple. Aku expect, aku dah set tarikh aku betul 12 hari bulan. And sebelum diorang announce kan 12 hari bulan. Aku dah set jadual aku dah cantik ni. Tiba-tiba 10 hari bulan. Aduh, aku tepuk air. Macam mana aku nak reschedule kan. Sebab aku banyak ongoing lagi. Lepas tu, masa tu aku dengan Amerika, Switzerland. So, macam, aku dah jam lah. Buat je lah. Masa tu tempat tu tak ada internet. Aku memang jam lah. Itu memang tidur lambat gila lah. Nak upload tu aku rasa ambil masa 6-7 jam juga. Sampai aku 2 pagi tu tunggu. Untuk nak upload saya sebab tempat tak ada internet. Sebab media-media macam news ni, dia memang ada persaingan. Okay, siapa yang cepat dia akan dapat coverage awal. Dia persaingan yang macam seamlessly lah. Aku boleh katakan macam, dia bukan nak bersaing sangat pun. Dia lebih kepada kau kena keluarkan awal. Sebab kalau kau tak keluar awal, nanti orang akan dah baca kat sini. Betul. Orang dah, kau punya ni orang dah tak baca dah. Contoh macam tu lah untuk website. So biasanya website memang nak kerja awal lah. Itu memang nature business ni. So tak boleh nak deny. Itu memang benda yang memang berlaku pada industri ni. Dan adakah itu keunikan Fast Channel? So itu salah satu keunikan lah. Dan tips ni aku dapat daripada orang yang berpengalaman juga. Orang yang dah memang well established lah. Yang memang pioneer bahagian media. Memang aku dapat tips ni daripada diorang juga. How to grow, how to maintain, how to sustain. now kau mention kau dekat luar negara kan, Switzerland tu semua kan. So kau bukan cakap pasal YouTuber lokal, YouTuber luar negara, betul tak? Maksudnya? Kau ada refer YouTuber luar negara tak? Sebab kau dah pernah pergi kat luar negara kan? Betul. Mesti ada lah. Of course. Kita ada YouTuber luar negara yang kau jumpa. Siapa? Yang tag you tu? Dave 2D. Dave 2D? Dave 2D. Minat siap aku. Tapi yang best kau jumpa Justin. Justin aku jumpa juga. Banyak sangat. Ramai sangat. Tapi yang Marquez dengan Mr. Zuba aku tak jumpa lagi lah. Diorang biasa event kat US lah, diorang attend. Biasa Apple je diorang akan attend. Apple saja. Macam Europe also diorang tak attend lah normally. Yelah, pengalaman dengan dia ada bagi macam tips yang sampai sekarang kau bawa balik ke? Dia macam ni lah. Macam diorang aku tak tanya sangat in depth. Sebab aku tak nak diorang anggap yang aku datang as a fan. Faham tak? Sebab aku faham diorang punya kedudukan. So aku datang sebagai orang yang sama, content creator. So aku biasanya aku akan tanya pasal produk. The product yang kau How's the product, what do you feel about the product semua kan. Itu je lah. Aku tak tanya pun macam mana kau buat apa semua, tak ada. Aku rasa sebab bagi aku rasa benda tu kalau aku tanya detail pasal apa yang orang buat tu, dia dah macam mengganggu. Bukan mengganggu, aku dah macam patutnya label dah rapat dengan orang. Macam kita kan, kita dah kenal apa semua. Tapi aku dengan orang tak kenal pun. So macam belum waktunya lagi lah untuk tanya macam mana kau buat apa semua. Okay, tadi kau ada bagi tips lah macam mana nak start this content creation tech review, which is just review sahaja barang-barang yang kau memang dah ada, instead of tunggu barang tu sampai. So bila barang dah mula sampai dengan Fast Channel ni, macam mana dia punya starting tu? Adakah kau approach kind of this, contoh phone aku nak review Huawei, ke diorang yang approach Fast Channel? Awal dulu aku akan cuba untuk approach diorang lah. Kadang ada kawan-kawan yang kita dah kenal kan, cakap boleh tak minta contact kan, PR ke apa kan, kita nak engage, nak try approach. Kita akan email cakap apa semua, ini kita punya platform apa semua yang ada, apa yang kita boleh buat apa semua. Dalam 10 tu dululah 3 akan reply. 3 kali reply lah. Lain tu semua kadang kena sidai lah. So kebanyakan dulu memang aku cari juga. Tak adalah macam menunggu sangat kan. Tapi lama-lama aku macam find out, dah makin banyak pula tiba ni kan. So slowly aku pilih lah. Aku pilih mana yang aku nak buat, mana aku tak nak buat. Apa kriteria pilih? Maksudnya dia bayar mahal sebab Bukan. Aku pilih apa yang aku rasa aku suka nak buat. Bukan pasal payment dulu. Bukan pasal payment dulu. Contoh, ada je payment yang besar gila. Aku tak nak mention lah benda daripada mana kan. Ada je. Tapi aku rasa benda tu aku tak suka. Dan dia suruh aku menipu. So aku tak nak lah. Walaupun ada kempen bayar. Tapi kalau suruh menipu tu memang aku tak buat lah. The reason kau tak ambil sebab apa? Sebab ambil like macam mana? Dia memang Aku rasa macam ni lah. Bila kau dah banyak bertimbul-timbul kempen, dalam 10 yang datang tu,
Dan 10 tu boleh kata dia punya payment tu okey lah. Tak adalah silap sangat okey. So dah 10, kau boleh buat tak 10 dalam masa yang pendek? Mesti tak boleh buat. So kau kena pilih juga priority mana yang kau nak pilih. So priority dulu lah. Yang mana kau rasa okay kau boleh buat yang ni. Okay, aku suka produk ni. Okay, sekarang ni aku nak berkaitan dengan Okta Trading semua tu. Memang banyak company yang approach kan, kedai-kedai apa ni, company judi, Tu. yang ad bet semua tu. Kripto So lah, apalah. ada content creator ni yang mungkin ada dapat email ni. Dan mungkin Faiz ada sikit lah macam mana cara nak mungkin nasihat perlu ke ambil ataupun tak perlu. Okay, aku tak ada spesifik nasihat lah. Tapi macam aku anggap apa yang aku buat ni dia akan reflect dekat society. Dia akan reflect lah anything apa yang kita buat and action kita, opinion kita apa semua. So kena berhati-hati lah dengan apa yang kita buat walaupun amount dia tinggi. Sebab amount tinggi tu dia akan akan consume dalam masa yang singkat je. Contoh kau dapat RM10,000. RM10,000 tu mungkin boleh habis sehari je. Tapi impact yang kau dah buat tu dia akan lama. Impact dia mungkin sampai kau dah kahwin, dah ada anak cucu, orang still akan tengok video kau dulu. So itu aku fikir macam tu lah. Aku fikir apa yang aku buat sekarang ni, aku tak nak anak cucu aku tengok bila dia dah besar dan dia ada anak lain. Apa bapak aku atuk. So dia pun lebih kepada berkat jugalah, keberkatan dekat income kita, duit yang kita pakai tu rezeki kita kan, dan kita nak berkongsi dengan orang lain juga, dengan anak bini kita. Berkat ke tak berkat duit tu kan. So aku rasa keberkatan ni penting lah. Dia orang ni yang shady stuff ni, berapa paling banyak dia orang offer ke kau? Pernah 100 100k. Canon above lah. Patutlah orang Sorry, siapa nama mana? Dia orang tanya. Aku tak boleh disclose lah dari mana. Tapi Tapi adalah. sebenarnya aku banyak highlight kan berkenaan dengan harga. Dia orang ni tahu, dia orang ni ambil yang approach call ni is actually shady business lah. Sebab tu dia banyak tekan dengan harga. Ada manusia ni memang setuju tak setuju. Tapi most of it memang lebih kepada campaign lah sebenarnya. Tapi kebanyakan orang, bukan cakap dengan orang, aku sendiri, aku akan digelapkan dengan that amount dulu. Aku tak fikir lah berapa nak tujuh 10 million. Saya tak nak dengar. Saya nak 100,000 tu. Which is agak bahaya lah, betul lah. Tapi di same aku tak buat lah benda macam tu. Tapi kadang-kadang aku buat macam tu juga. Maksud aku bukan aku ambil. Aku kadang aku punya style of rejection. style rejection. Style of rejection aku letak amount yang tinggi. So contohlah, jadual aku bulan tu dah penuh gila. So ada offer masuk. Lepas tu aku cakap offer ni menarik lah. Tapi dah penuh pula kan. Aku macam aduh jam pula. Aku letak je harga tinggi. Dengan expectation bahawa okay, mesti kita ambil punya. Tutup ambil. Aduh. Bukannya kita nak tolak rezeki. Tapi jadual dah penuh. Kalau nak buat macam ni pun jadual kau dah penuh. So nak kena selit lah. So kena korbankan masa sikit lah, itu je lah. Yelah, tapi yang ni bukan sponsor yang shady tu kan, bukan kan? Bukanlah. Lebih kepada jadual penuh. Kadang-kadang produk tu aku tak suka. Produk tu aku tak suka nak buat sangat. Bukan tak suka sebab dia tak bagus. Aku tak enjoy untuk nak buat sangat. Untuk sekarang tu memang kau punya timing macam tu lah. Okay. Macam kita orang, tech media ni, kita akan busy biasanya awal tahun. 1 sampai bulan 3. Lepas tu bulan 6 sampai bulan 7. Bulan 8 ni relax. Bulan 6 sebab Apple event, WWDC. Lepas tu bulan 7 tu okay sikit. Bulan 8 dia dah start. Sampai hujung tahun. Dia sebab apa? Kempen akhir tahun. Campaign akhir tahun. Lepas tu banyak phone launch. Within a week, aku rasa lebih kurang 5 ke 6 produk yang berbeza launch daripada brand yang berbeza. Yelah, kau ada sponsor yang kau nak kena cater. At the same time, coverage yang Betul. kau nak kena buat sekarang ni pun is macam mana kau Switch lah. macam mana kau boleh organize that? Tu team lah. Kadang aku pun pressure juga untuk diri aku untuk nak bagi task kat diorang. Sebab aku takut diorang tak boleh nak handle benda tu. Tapi kat mana pun aku kena bagi juga task tu. Sebab diorang setiap hari aku akan kadang before malam. Malam tu dalam pukul 8-9 tu aku akan bagi task dulu kat diorang. Okay, esok kita nak buat ni. Aku just WhatsApp je lah dalam group. Okay, task ni untuk esok. And then esok pagi aku akan brief balik. Okay, kita nak buat macam ni hari ni apa semua. So siapa buat ni, siapa buat tu. Aku akan bagilah task-task tu. Nak masuk technical sikit okay? So let's say lah, tiba-tiba macam tadi kan, 2 hari tiba-tiba kena shorten kan, daripada 12 September pada 10 September yang Apple tadi kan. So dia dah shorten kan, and then kau kena buat video tu terus. Kalau boleh shoot hari ni terus upload, betul tak? Betul. So macam mana kau boleh, what's your thought process on that? Datang tempat situ shoot, and then bila masa edit, bila masa publish? Aku lebih macam gunakan apa yang ada. So aku shoot masa tu dekat dalam camper van.
Dan aku bersyukur lah orang lain dekat event tu memahami kan. Sebab aku memang target, memang aku cakap diorang sebelum nak fly pun, sebelum kita nak pergi sini pun aku cakap diorang, aku memang nak kena shoot Apple event ni. So diorang dah faham lah. Masa tu yang ada Izam Gadget dengan Teku. Terima kasih juga shout out untuk Teku dengan Izam Gadget sebab memahami, bagi aku masa untuk shoot dalam tu. Kesian juga diorang sebab diorang kena duduk luar kan. Teku dia duduk kat sebelah kamera sejuk. Aduh, aku macam rasa bersalah juga masa tu actually. Yelah, okay, lepas dah shoot, and then, let's say lah kalau shoot pukul 2, and then nak kena edit, nak kena publish ni, publish tu pukul berapa? Aku terus edit, immediately aku terus edit. Aku terus edit, terus aku fact check, aku edit, aku upload. So senang cakap kau akan fokus satu projek ni sampai siap lah. Betul. Itu yang coverage lah. Oh, Dan coverage. biasanya 4 jam, 5 jam ni lama lah sebenarnya untuk aku. Sebab biasa aku buat lagi laju pada tu lah. Contoh macam kalau aku buat seorang dulu, aku boleh set dalam masa 2 jam je. Okay. Dan aku nak tanya lah berkaitan dengan tactic reviewer di Malaysia ni. Macam mana sebenarnya korang boleh dapat invitation ataupun pergi luar negara cover event ni? Ke dia ada macam satu agensi yang pegang korang ni? Okay, kita ada event Apple contoh. Kita kena pergi sana. Dan macam mana ada proses? Adakah korang keluarkan expenses sendiri untuk pergi sana ataupun dapat sponsor? Kebanyakannya memang full cover lah, 100%. Full cover 100% daripada aku naik flight, makan, hotel, transportation, kadang-kadang dapat belanja juga. Tak, yang cover tu Apple ke Bukan Apple lah, Apple aku tak pernah dapat ke lagi. agensi? Brand tu sendiri. Brand tu sendiri. Brand tu sendiri. Kebanyakannya memang diorang bawa dengan kita kena bagi something lah, win-win lah. So kita kena buat coverage pasal dia punya produk baru dengan event, dan diorang akan bagi everything free lah. Contoh apa yang kita kena deliver kat dia? Ada deliverable, contohnya macam short video, long video, posting, benda macam tu lah. Saya cerita apa yang kau boleh buat, kau buat je. Apa yang kau boleh buat untuk jadikan dia sebagai macam awareness dekat produk diorang, dan buat je lah. Contoh macam baru-baru ni aku pergi owner dengan Samsung lah. So full sponsor perjalanan dan juga dapat device tu lah. Betul. Full sponsor. Ada ke yang jenis dia tak sponsor semua benda? Dia hanya, okay, kau datang sana, kau dapat Ada, tapi dia lebih kepada kau yang nak ikut. Macam contoh ada trip ni, dan kau tak ada name list, dalam name list, tapi kau nak follow. So kadang dia bagi peluang lah. Dia bagi tiket untuk masuk event tu, tapi kita kena pergi sendiri. Cuma aku tak buat lah. Okay, brand ni macam mana dia dapat korang ni? Contoh macam dia ada kriteria, okay, aku nak tag reviewer yang mungkin followers dia 100,000 subscriber. Aku rasa dia bukannya based on followers. Dia based on apa? Dia based on apa yang kau boleh bagi dekat dia orang. Maksudnya kau boleh bagi IG, kau boleh bagi posting kat IG, kau boleh bagi posting kat YouTube, dekat Facebook, dekat X, dekat TikTok. So kalau lagi banyak platform ni, aku rasa dia lagi okey lah. Dan berapa lagi banyak deliverable yang kau boleh bagi, lagi dia okey lah. Okay, contoh audience kita ni ada, dia kuat di platform IG contoh. So macam mana dia nak approach, hey Samsung, aku nak pergi event ni. Ada dia punya. Dia akan pilih. Biasanya dia akan pilih lah, dan dia akan buat background check lah biasanya. Yang tu lah proses Biasanya pemilihan. memang mana-mana brand dia akan buat background check lah. KOL ni, media ni okey ke tak, ada isu ke sebelum ni dengan dia orang, macam tu lah biasanya. So maksudnya dia penting tak niche? Macam kau niche memang smartphone semua menyebabkan kau dapat. Tapi kalau orang lain, walaupun TikTok dia berjuta, tapi sebab dia buat konten berlakon, sketsa ni semua Random. dia orang ni boleh dapat juga tak invitation ke sana? Boleh, tapi as a influencer, bukan as a media. Oh, lain pula. Influencer lain, media lain. Betul. So kau bawah media. Aku bawah media. Sebab dia orang influencer, dia orang deliverables, dia orang lain juga. Dia orang lebih kepada macam model lah, yang tunjuk gambar. Lepas tu macam benda-benda yang dia orang buat lah. Contoh kalau dia orang joget, dia orang kena rakam guna phone baru tu lah untuk joget. Tunjuk lah, this is the new phone, what the features. Kau tak pernah dapat invitation pergi luar negara? Tak pernah. Aku pun tak pernah bro. Padahal aku peminat tegar Samsung kot. So kenapa kau rasa like Dia bukannya pasal peminat ke apa lah. Aku rasa dia lebih kepada niche kau tu sendiri. Niche lah. Kau buat review dan bagi aku tak mengharap pun sebenarnya untuk aku dibawa. Sebab aku lebih fokus untuk buat konten lah sebelum ni. Aku lebih fokus buat yang terbaik dekat konten kau. Just buat yang the best lah, yang kau rasa kalau audience suka dan kau pun puas hati lah. Aku lebih fokus pada benda tu lah. Sebab aku tak expect macam awal dulu aku tak dapat pun pergi event ni.
YouTubers lain dapat lah. Macam aku tengok diorang, rezeki diorang lah. Aku tak adalah macam iri hati tanya kenapa aku tak dapat. Aku tak adalah macam persoalkan brand kenapa tak bawa aku, tak adalah macam tu. Aku just, biasa pergi kan macam tu. Dan aku just buat yang terbaik untuk konten aku. Dan ada rezeki, ada rezeki aku terpulang lah. Sebab kadang ada juga event yang aku tak dapat. YouTubers lain dapat. Walaupun waktu sekarang ni pun macam tu lah. Dia ni ada payment tak? Ada event yang pergi ada payment. Ada event yang pergi atas dasar ada campaign. Ada event yang pergi atas dasar dibawa untuk coverage. So kita dapat pengalaman join event dan kita sentuh. Yalah, tag YouTuber ni cukup terkenal dengan ni stigma aku lah. Stigma aku keluar je video pas latest one iPhone 16 kan? 16 kan? Keluar terus puji iPhone 16 bagus. Tapi akan ada satu lagi golongan tag YouTuber yang memang like very honest. And dah tak terima jemputan dah. Ada tak berlaku dekat kau? Nak aku cakap apa? Tanpa sebut apa-apa brand lah. Dan kau rasa benda tu patut ke? Ada dalam, aku rasa benda ni berlaku dekat mana-mana industri. Okay. Tak kisahlah kereta ke, teknologi, smartphone semua. Sebab saya cerita macam ni lah. Honest ni dia banyak benda lah. Honest ni ada benda yang kau cakap dengan nada yang elok. Honest kau cakap dengan nada yang tinggi, which is outspoken lah. Dengan benda yang macam melampaui batas lah. So yang tu mungkin banyak brand tak suka. Even tak kisah brand apa-apa pun. Kalau honest dari segi nada okay dan membina, aku rasa brand banyak je accept. Untuk aku, setakat ni tak ada apa-apa isu lagi lah. Tak ada apa-apa isu dengan benda-benda brand lagi lah. Alhamdulillah masih okey lah. Sebab kita nak jaga nak jaga kita punya ni kan. Apa hubungan lah? Hubungan lagi dengan brand, dengan PR. Dia macam isu siapa Arun, Mr. Host the Boss. Mr. Semua? Dia kan yang tak dapat jemputan Google Pixel. Adakah sebab dia komen hana? Aku tak tahu lah. Sebab kita kena faham tau, PR, brand ni semua adalah manusia yang berjiwa, yang berhati perasaan. So diorang ni ada kuasa. So kalau diorang rasa macam tak sedap lah dengan mamat ni kan, mesti ada orang rasa macam next time tak payah. Itu normal kan? So kau pilih lah macam mana kau nak buat kan. Kau boleh outspoken, yes, tak nafikan. Even Marquez pun kadang outspoken juga. Apa dia cakap, cuma mungkin nada dia tu okay, orang boleh terima. Kalau Arun mungkin nada dia lain sikit. So aku rasa dia bergantung pada how influential kau, how big, dan juga macam mana kau handle benda tu. Dari segi perhubungan kau dengan orang macam mana, kan? Kau baik tak dengan orang tu. Kalau dengan orang tu pun kau real, kau berkeras dengan orang tu. Lepas tu dekat video kau keras juga, susah. Di Malaysia ada contoh tag YouTuber yang rebel. Maksudnya aku nak jujur. Awal dulu aku antara yang rebel lah pasal iPhone. Awal dulu lah pasal iPhone. Sebab aku banyak juga tak adalah macam kecam sangat pun. Aku banyak macam judge lah iPhone dulu. Pasal Android dah makin power kot dulu kan. So awal dulu adalah, tapi slowly aku nampak tak perlu kot nak terlalu rebel sangat kan. Sebab aku pengguna iPhone, so aku macam tak puas hati lah kenapa diorang tak bagi sepatutnya diorang kena bagi untuk harga macam tu kan. Itu lah dulu lah. Tapi sekarang pun ada juga aku ada buat macam opinion aku tentang iPhone 16 masih dengan 60Hz. Okay, isu yang sering diperdebatkan oleh Nurtizen Malaysia ni. Nurtizen Saja Nur Cahaya. Adalah YouTuber ni, reviewer ni review phone Android tapi still pakai iPhone untuk live harian. So what's your about this issue? Aku rasa mana-mana majority tag YouTuber pakai iPhone. Diorang akan pakai iPhone. Sebab apa? Sebab iPhone hanya ada 1 setahun. Itu kena faham hanya ada 1 setahun. Dan reason dia pakai kadang dia untuk kerja, untuk senang nak airdrop, ekosistem. Itu reason pertama. Reason kedua adalah sebab dia orang nak rasai pengalaman iOS setiap kali ada update. Sebab setiap kali ada iOS update akan ada isu, akan ada bugs. So macam aku memang terapkan, aku akan share anything happen dekat iPhone aku. So contoh macam ada bugs iOS update ataupun ada isu apa, aku akan share lah. So that's why the reason aku pakai iPhone, sebab setahun sekali. Tapi untuk Android terlalu banyak, hampir seminggu. So susah untuk kau nak keep pakai phone yang sama dalam masa 1 minggu. Untuk aku terlalu banyak update ke? Terlalu banyak pun lah.
Kalau kau tengok atas meja aku sekarang pun, aku rasa ada 4-5 biji lah. Kan? Banyak aku tengah guna sekarang ni. Android pun banyak version, software dia lain, you know. So untuk nak aku kekal pakai satu brand tu susah. Sebab aku dah ada iPhone sebagai phone boleh kata main untuk setahun sekali. Dan Android aku akan ada satu juga main untuk setahun sekali. Tapi akan bertukar-tukar. Kadang aku guna Honor Magic V3, kadang Honor Magic 6 Pro, kadang aku guna Samsung. Tapi kebanyakan sekarang aku akan gunakan dua lah. Yang main. S24 Ultra, aku guna satu lagi iPhone 15 Pro Max lah. Tak tukar lagi dengan 16 Pro Max tu. So memang kebanyakan aku guna S24 Ultra untuk macam entertainment aku lah. Ambil gambar kadang, ambil video, apa tu, Main game. main game. Untuk iPhone pula aku lebih kepada personal lah. Personal macam wala WhatsApp ke, send document. Sebab aku rasa send document dekat iPhone macam lagi senang untuk aku. Aku tak tahu kenapa. Aku just buka dalam tu je. So biasanya aku akan minta PDF. So dia akan WhatsApp aku PDF, aku terus sign itu tanpa aku buka third-party apps. So senang lah. So antara buat content iPhone, Apple related I mean, dengan buat content brand lain, walaupun iPhone 16, 17 setiap tahun akan keluar, dia masih lagi evergreen. Betul. Sebab content direction aku mungkin bukan review saja. So aku ada buat banyak tips, aku ada buat banyak sharing. Even sampai sekarang sharing pasal Technolog, pasal refurbish apa semua still evergreen alhamdulillah. Dan konten pasal iPhone lama yang digunakan pada tahun ni contoh pun masih evergreen juga. So konten daripada Fast Channel adalah yang aku nampak utama phone Betul. kan. Tapi lately ni kau dah start masuk review kereta ke kau ada plan untuk Okay, aku kalau nak kata pasal smartphone ni macam Cikgu Luan explain dekat masa dulu lah. Dia dah sampai peak dia. betul. Dia dah sampai tak tepu dia. So there's nothing much to change. Even folding phone pun itu je lah folding. Lipat gitu, flip, clamshell macam tu. Kalau normal flagship gitu je. So kalau kau nak buat yang the best, tak boleh pun. Sebab business pun still business. So orang kau kena buat dia ada sedikit kekurangan untuk next upgrade ada improvement. So memang tak tahu macam tu. Kau tak boleh buat perfect. iPhone 16 Pro Max kau tak boleh buat perfect. Kau tidak nanti next phone apa lagi upgrade nak buat untuk nak jual. Dia kata kuat. So aku rasa this is the peak of smartphone innovation. So aku rasa bagi aku sekarang ni peak. Sekarang pun kita ada trifold daripada Huawei. Lipat, betul lipat. Lipat-lipat. Dan kalau kita tengok dia macam less practical lah sebenarnya bagi aku. Dia lebih kepada tunjuk yang kita mampu buat. Ya, yeah, betul. Dia ada wow gitu je lah. Sebab end up kita akan gunakan smartphone biasa untuk guna seharian. Dan kalau aku nak cakap in future kita akan ada transparent smartphone. Aku rasa tak akan berlaku. Paling-paling pun aku rasa mungkin kita akan ada AI punya macam human pin yang tekan itu. Contoh, itu mungkin akan jadi innovation next future. Tapi kita tak tahu, benda tu masih fasa awal. So aku rasa dia dah peak lah. So bila dah peak, apa yang yelah macam Ya, bila dah peak, content. kita cuba pelbagaikan lagi lah. Cuba explore benda. That's why macam aku mention awal video tadi, aku suka explore. So that's why aku buat pasal e-bike. Aku beli e-bike entah jenama apa dah. Aku main beli je, aku buat review. Dan aku tak sangka juga video tu blow up. Masa aku buat dia jenama apa? Coswheel kot. Oh, dia bukan sponsor? Bukan, aku beli. Aku kalau benda-benda lain aku banyak beli sendiri. Faham. Tapi aku tak keep lah. Biasa aku jual balik lah. Aku suka jual balik. Aku jual beli. So dulu lepas tu aku beli robot Optimus Prime ni. Robot Optimus Prime yang boleh bertukar. Lepas tu boleh gerak, boleh cakap semua tu. Macam mana kau jual kat mana platform? Aku jual dekat orang yang tengok video aku lah. Okay. Dia kat Facebook ke, dekat komen? Kadang-kadang aku suruh dia DM ke IG aku. Don't comment kan. Don't comment nak beli kan. Aku cakap DM IG aku. Okay. Lepas tu aku beli Apple Vision Pro. Apple Vision Pro bukan smartphone kan. Yang tu aku beli berapa? RM25,000. Orang kata aku kaya, bodoh lah apa semua beli mahal. Aku jual balik RM30,000. Dapat untuk RM5,000 dalam seminggu. Sebab dia memang ada segmen yang pembeli ni yang akan beli. So dalam masa aku beli tu sebenarnya aku tak rugi pun. Aku untung lagi adalah sebab aku boleh buat konten, aku boleh dapat income lebih sikit dengan keuntungan benda tu kan. So aku boleh katakan aku apply juga cara aku survive sebelum YouTube dekat aku punya content creation lah. So kalau tengok kadang barang-barang yang kau tengok YouTube semua tak semestinya aku dapat dan tak semestinya aku keep. Biasanya aku akan beli, aku akan jual balik.
Even iPhone 16 pun aku takkan keep lah. Aku akan buat return and refund. Aku suka Apple. Kau tahu konsep return and refund kan? Apa yang 14 days tu? 14 days tu. Kau tak puas hati dengan iPhone ataupun ni produk Apple, kau boleh return, dapat full refund, no any question. Okay, tech reviewer ni, dia ada satu pattern yang ketara kita boleh nampak. Adalah dia suka tayang, aku ada beli jam mahal, phone mahal, which is teknologi yang terkini. Dan ditayangkan di social media. Dan netizen komen, nak tunjuk kaya lah tu. So, apa pendapat Faiz tentang isu ni? Lagi-lagi bila korang start tayang kereta Tesla, betul. Ke ada purpose? Aku rasa macam ni lah. As a orang yang review produk lah, tak kisahlah produk apa, macam aku banyak, skop aku besar kan. Aku ada buat pasal kereta, aku ada buat pasal gadget, handphone semua. So aku kena tunjuk lah apa aku pakai. Untuk kita review, kita mestilah kena tunjuk apa kita pakai. So aku faham intention orang macam mana. Mungkin diorang tak faham apa yang kita buat kerja kita. So inilah kerja aku. Kerja aku memang kena tunjuk lah. Kalau tak tunjuk, macam mana kita nak bagi tahu produk ni bagus ke tidak. Macam EV, kita Tesla. So aku beli bukannya sebab aku nak menunjuk. Sebab aku nak rasa sini pengalaman sebagai pengguna. Dan aku nak bagi genuine punya review. Sebab kalau kita tengok kadang orang review, diorang dapat pinjam tau. Dan diorang tak dapat bagi pendapat sebagai pengguna. Apa benda yang sebetulnya lepas kau dah guna beberapa bulan. Apa benda sebenarnya. So itu antara purpose dia. Sama juga dengan smartphone. Kadang-kadang aku buat review lepas 3 bulan, lepas sebulan. So takes time sikit lah. So aku rasa mungkin dia point of view daripada audience yang kurang faham. Tapi aku tahu kenapa dia cakap itu. Sebab dia tengok macam tu je, tapi dia tak tengok dia sebaliknya, dan mungkin dia tak kenal Fasu sendiri lah. Mungkin dia tengok aku punya IG je, dia tak tengok aku punya platform lain, apa yang aku buat, kerja apa aku buat. Dan aku tertarik dengan satu komen malam tadi pasal aku beli iPhone 16 Pro Max. So ada komen dari seorang pakcik ni lah, cakap membazir lah, beli lepas tu kena muda-muda bibik ni tak reti simpan duit. Tengok macam kita orang yang lahir 70 semua, ada kita WSP, ada simpanan semua kan, ada pencen. So dia buat aku terlintas lah, macam mungkin pakcik ni dia tak faham macam mana cara orang zaman sekarang ni bekerja dan buat duit. Sebab zaman lain tau. Zaman diorang dan zaman kita, cara untuk nak cari duit tu lain. Dan aku faham lah, intention dia memang kebanyakan orang-orang yang umur macam ni mungkin akan ada fikiran yang sama. Dan aku faham benda tu. So aku tak adalah komen untuk justify. Cuma dia lebih kepada aku rasa awareness pasal cara macam kita buat kerja tu penting jugalah. Sebab orang nampak kita beli, tapi orang tak nampak macam mana cara kita simpan, macam mana cara kita manage. So aku rasa apa yang korang buat ni, inilah platform yang betul untuk kita nak bagi tahu. Betul kan? Sebab ada orang komen, dia just macam, dulu kami kerja mesti pergi 9 balik 9 balik 5 balik 6. balik subuh, balik malam kan. Sebab bagi aku lah, kalau macam untuk nak fahamkan macam ni, platform korang ni penting lah. That's why aku setuju lah untuk nak inbox. So apa yang aku nak explain adalah, apa yang aku buat ni bukannya as a influencer ataupun KOL. Aku adalah media. Aku boleh katakan Fast ni adalah satu brand media, dan kita bukannya buat benda ni main-main. Kita serius. That's why kita ada team, kita ada proper studio, kita ada proper SOP, kita ada proper company. Cukai, zakat semua kena bayar, semua kita buat properly. Memang secara legal lah. So simpanan semua tu yang ditanya lah. Memang itu financially memang aku well prepared lah dengan everything semua. Dan apa yang aku beli semua adalah pelaburan, part of the company punya pelaburan expenses. So apa yang kita buat, kalau apa yang kita beli tu adalah part of the pelaburan kita. So contoh aku beli untuk video. So itu pelaburan aku untuk buat video, dan income dia akan dapat bukan dalam masa terdekat, mungkin dia akan dapat dalam masa yang lama sikit, yang bersama lama. Contoh macam kita labur untuk something yang mungkin tak dapat income immediately dalam video, tapi brand lain tak nampak kita. Oh Mamat ni tiba ada income masuk daripada brand lain. So itu satu cara lah untuk pelaburan. Dan kadang aku pun tak terfikir, aku spend, contoh aku beli iPhone ni kan, harga RM12,000 aku spend. Aku rasa kalau dulu 5 tahun lepas, aku rasa bodohnya aku ni kan, spend sampai RM12,000 kan untuk beli phone. Tapi bila sekarang ni aku fikir, dia adalah part of aku punya pelaburan untuk awareness, untuk klien-klien nampak Fast. Dan Alhamdulillah, tiba-tiba pagi tadi ada 3 klien masuk. Untuk sponsor barang. Untuk sponsor barang dan untuk campaign lah. Which is amount dia 10 kali ganda daripada apa yang aku beli tu. So macam tu lah.
cerita dia. So part of beli barang sendiri, contoh macam iPhone 16 tu sampai 12,000 belanja, kau memang dah prepare satu contoh tabung. Tabung ni untuk beli, Tak ada pun, tak ada tabung pun. just guna company punya. Company punya expenses lah. Oh, it's an company's expenses. Yeah, company expenses lah. So aku tak ada specific amount lah untuk nak belanja kat store. Kadang produk-produk dah bagi kan. So ada kadang barang beli sendiri, itu memang expenses company lah. So kita ambil sebagai macam satu investment, dan kadang kita keep, kadang kita jual balik. Tapi kebanyakannya kita jual balik lah. Tak kira sangat. Jual balik dengan harga murah ke ambil untung lagi? Bergantung pada produk. Macam yang Apple Vision Pro sebelum ni, aku dapat untung sikit. Macam yang robot-robot apa semua, yang belik-belik aku untung. Tapi kalau macam gadget-gadget memurah, aku beli kan, RM1 tu kan, aku buat kan. Semua tu memang aku keep lagi lah. Aku plan macam nak buat giveaway, tapi tak sempat lagi. Banyak gila, aku rasa dalam 3-4 kotak besar kot. Gadget tu semua, tak nak buat pun. Untuk phone-phone lama yang murah-murah Android semua ni, kau Aku bagi dekat family, kadang aku bagi thank you of pack. kalau ada nak jual-jual murah-murah nanti kita nak bagi family. Dia macam tak ada group ke? Grup ke Telegram. Plan ni nak buat. Tapi aku rasa susah nak handle sikit lah. Dan phone call aku dapat tu kadang dia bukannya phone yang official. Kadang pada China, tak ada warranty. So susah lah aku nak jual, kesian lah kat orang. Tak kisahlah, yang penting dapat murah. Korang dah banyak sangat. Biasanya aku bagi lah dekat orang-orang terdekat. Macam tim aku pun semua pakai flagship power lah. Umi pakai X100 Pro kot. Oh. AB buat X100 Pro dia pakai. Oh, Lepas ni aku nak tengok stok, mana tahu aku ada ada budget kerja kau kosong. nak beli. Tapi memang biasanya aku bagi keluar untuk pakai. Dia nak pakai akun apa, pakai je. Asalkan dah ada naik. Yelah, bagi peluang dia orang pakai tu, maksudnya kau bagi hadiah kat dia. Tak nak bagi tu kot. Oh, kau ni bukan cerita bagi terus. Sebab aku phone tu ada brand lagi. Kerana dia orang pakai je lah. Nanti dia resign, pulang balik lah. Kalau dia orang tak minta tu, kita diam. Tak lah. Faham. So ada yang boleh bagi untuk kita pakai. Jangan jual. Okey, aku nak masuk bab boycott sikit lah. Aku tak tahu benda ni sensitif ke macam mana. Tapi yalah, as a tech reviewer, kita nak keluar model baru lah. Apple, iPhone, iPad semua ni. Orang still komen nak support ni lah. Kan? Macam mana Faiz punya tanggapan terhadap boycott ni? Isu ni isu sensitif lah. First of all, aku mungkin kena orang lain ajak lah untuk komen pasal isu ni. Sebab kerja aku, bina aku lain. Dan bina orang yang explain lain. Tapi sebagai media dan kita public, orang kata public, aku memang menyokong lah pre-Palestina. Memang kita tak sokong langsung Israel. Aku rasa siapa pun tak sokong Israel. Dan kita pun tak nak involve apa-apa berkaitan Israel. So kalau biasanya kalau ada brand yang memang totally memang nampak dia ni menyokong, tega, memang dia ni pro lah, aku cuba elakkan lah. Kita cuba elakkan dan lagi campaign lah. Contoh macam Apple, setakat ni aku tak nampak lagi diorang fully support ke ada macam terlalu wow sangat di besar presiden Israel, tak ada lagi. Okey lagi. Tapi boleh katakan kalau cakap pasal teknologi ni, aku rasa majority lah yang involve US company and Israel punya company. Yang kebanyakan kita tak boleh nak deny benda tu. Memang lah. Betul lah. Kau cakap pasal apa? Laptop. Betul. Mostly semua laptop daripada sana US. Kau cakap pasal apa? Google. Sana juga. Majoriti teknologi yang ada kita pakai sekarang, tak kisahlah yang paling murah pun, yang sampai yang paling mahal, semua sana. Tak boleh lari lah. Tak lari. So apa yang kau boleh buat adalah kau pilih mana yang kau boleh dan mana yang kau tak boleh, mana yang mampu, mana yang kau tak mampu. Aku rasa macam itu lah pilih hari. Kan? Kita kawal mana yang kita boleh kawal lah. Ya betul. Macam aku ada certain brand yang memang aku dah tak pakai. Alternatif kita banyak. Contoh macam air. Ada brand yang aku rasa boycott ni nama hijau ni. Dan boycott lah sebab itu benda yang patut. Dan kita dah ada banyak pilihan dan alternatif. Sebab makanan memang banyak gila alternatif. Betul. Kita ada local banyak. Tapi kalau teknologi, kita tak ada banyak alternatif. Kita tak ada local punya produk teknologi macam smartphone. Kalau kata dah semua daripada sana, dah semua sokong sumbang apa semua, tax dan semua. So, apa alternatif kita? Kalau cakap China nak buat fully phone tu, tak ada fully phone. Ada phone dia orang masih bergantung dengan teknologi sana juga. So, susah kita nak bina. Dan aku pun tak nak justify. So, that's why aku tak nak explain lebih. Sebab dia akan jadi berpandangan dan orang akan percaya apa yang orang nak percaya. Kita nak explain pun, kita nak justify pun, nak post tak pun. Sebab nanti dia akan faham sendiri. Nak sembang pasal kau punya source of income. Bila source of income yang paling tinggi yang mana satu?
Campaign lah. Campaign masih lagi banyak. Campaign, aku punya boleh katakan campaign tinggi. Untuk YouTube aku boleh katakan 5 to 10% kot sekarang. 5 to 10% daripada source of revenue tu. So most of it memang campaign lah. Campaign pun sekarang ni dah balance lah, long dengan short. Aku rasa sekarang lain dah start switch to short lah banyak. Kepada short. Short video. Dan ada juga klien yang ambil dulu. Income YouTube untuk tech reviewer ni tinggi tak? Maksudnya AdSense lah. Aku tak tahu yang lain, tapi untuk access tak tinggi sangat lah, aku rasa. Sebab dia punya niche tu macam skop kecil sikit. Kalau nak bandingkan macam Fikri Zalbi kan, travel. So travel, anyone can watch. And lepas tu peringkat umur, macam-macam peringkat umur. Gadget ni dia spesifik. Kadang orang yang nak cari pasal produk tu je dia akan cari. Dia takkan nak tengok setiap masa. Faham tak? Orang yang minat tech je dia akan nak tengok setiap masa. Kalau orang yang tak minat sangat, tak faham sangat, dia akan nak tengok bila dia nak cari je. Contoh dia nak cari 5 phone bawah 1,000, apa yang terbaik. Dia kan search kat Google. Kadang baru keluar video BT kat Google tu. Lu tak keluar, kadang lu tak cari kat YouTube pun. Macam pakcik-pakcik duduk dalam kedai kopi, lu tak faham pun apa benda iOS lah, apa semua update. Asalkan pun orang boleh buat call, boleh WhatsApp, cukup. Tapi golongan-golongan muda kita ni, kita mungkin faham lah juga kan, pasal iPhone, pasal Android. Kalau nak tengok dari segi accent lah, dan punya kawan-kawan semua Sama tak adalah nak kata tinggi sangat. Tapi okey lah. Dia tak adalah macam 50,000, 100,000. Aku rasa anyone pun tak pernah cari. Aku sendiri pun paling tinggi pun tak secah 50. Okay. Sebab aku pernah pick paling tinggi. Masa tu Google Malaysia ada boost aku punya channel pun paling tinggi, tak sampai 50. Sebab itu masa tu peak pun pas PKP kan, views tinggi juga. Pasal average views aku 100 ke 2,000 masa tu. PKP tu tak ada secah sampai 1,000, 20,000 tak ada. So aku boleh katakan untuk niche aku, sebab skor kecil, lebih kepada campaign punya income aku. Jadi kalau macam ada audience kata ni, aku nak buat channel tech review lah, bagi kau okey lagi tak untuk zaman sekarang ni? Still relevant? Okey je. Sebab aku rasa pelapis tu masih kurang. Okey. Masih kurang pelapis lah untuk teri tu. Kesalahan yang kau pernah buat, kau tak nak orang yang nak terjun dalam review ni, tech review ni, untuk buat kesalahan yang sama? Ada tak? Pendapat aku, kesalahan yang perlu dielakkan tu jangan fikir sangat lah. Sebab kesalahan tu penting lah untuk kita buat. Bagi aku lah sebenarnya. Sebab kalau aku tak buat salah, aku tak belajar apa-apa. Dan kalau orang tunjuk kau jalan, kau takkan belajar apa-apa. So kau kena buat salah juga. Kau mana pun. Tapi kalau orang minta nasihat, aku akan bagi nasihat lah. Contoh macam kau kena daftar as a company, SSI. Itu benda wajib. Kau kena buat cukai, itu benda wajib. And sebab kau dapat income, kau jangan happy jangan income kau. Sebab income ni bukannya milik kau juga. Kau kena berkongsi dengan cukai kerjaan lah kan. Itu tanggungjawab kita sebagai Malaysia. Dan properly lah, manage financial kau semua. Aku nasihat lebih kepada benda-benda yang the water was pandang. Benda macam tu lah. Sebab kadang orang tak faham tau. Content creator atau KOL influencer semua ni, dia anggap macam apa dia buat ni adalah hobi sahaja. Tapi tidak. Ini adalah part of this business. Kau buat service, provide service ke orang. So this is memang kau dah decide untuk buat sebagai KOL, influencer, content creator semua, itu adalah business sebenarnya. Dia bukannya hobi. Dia bukannya benda yang main-main. So walaupun kau tengah kerja tapi kau still buat, kalau income kau tu dah nampak sampai 10,000, 20,000, dah ada duit keluar masuk semua, please tak buat lah. Sebab bahaya kalau tak buat awal. Masa aku start 2019, 2020 aku dah start buat lah. Kau ada buat tak? Mana ada? Aku tak ada buat. Sebab dia suka apa tau? Dia buka apa? Walaupun income tak tinggi. Sebab kita buat ni sebagai business. Duit keluar masuk tu, income tu datang daripada servis yang kita buat. So kalau income kau tu macam tak besar sangat, aku rasa okey lah. Maksudnya macam kita buat kecil-kecilan tu mungkin okey lah. Tapi bila start kau dah blow up, bila ni, so kau baru nak buat masa tu, nanti tipe kalau cukai nak query kau, dia check yang lama-lama ni. Betul? Ya. Di backtrack 5-7 tahun. Lama dia di backtrack. So macam tu lah kita dia. Sebab kadang orang buat, dia dah dapat banyak ni, 5 tahun, 10 tahun. Lepas tu tiba-tiba dapat surat. Masa dapat surat tu lah baru nak backtrack 10 tahun lepas punya income. Baru ni. Lepas tu dah kena saman pula dengan ni kan. Kena bayar banyak.
Ya, tapi nasihat-nasihat benda ni dah nampak kat mana sebenarnya. Nampaknya kau ambil nasihat daripada orang yang very random ataupun segmentized. Dia bukannya, okay, kau pergi kat platform, contoh lah, kaki konten Sendirian Mahat untuk kau belajar. Okay, you dah dapat income, so make sure daftar cukai, daftar SSM. Tak, benda ni semua adalah basic as a company. As a basic of company, dalam konteks business, betul tak? Atau untuk business. Maksudnya kau buat konten menggunakan platform business. Ya, betul. Sebab kau kena faham, kita buat konten, kita ada income. Dan income tu masuk account personal. Contoh, kalau tiba masuk account personal kau RM10,000, RM20,000, RM30,000, kau tak pelik ke? Bank akan query kau kadang. So senang cakap, asal kau buat duit daripada aktiviti yang kau buat tu, kena daftar. Kena ni. Itulah. Okey, sikit lah berkaitan dengan sebab aku nampak dalam track banyak yang bertanya berkaitan, ini beginner content creator lah. Macam mana nak tentukan rate kalau ada company ataupun brand yang approach kita, macam mana nak bagi harga. Ada tips? Okay, dulu aku tak tahu lah pasal ni aku orang ni ke. Dia sebab cakap buat salah tu penting. Sebab orang kau belajar. Dulu aku rasa apa yang aku dah charge tu murah. Dah charge tu mahal. So aku bagi buat dulu RM2-3,000 kot satu video dulu lah. Aku rasa macam mahal. Sebab RM2-3,000 tu macam sebelum gaji tapi kita buat satu video. Masa awal start 2019-2020 kan. Sedap lah tu kan. Tapi penat. Sebab aku dah macam tiba-tiba ramai pula kan nak ambil benda sama. So aku dah start burn out dengan banyak sangat kena buat. Tapi amount dia tak seperti yang aku buat. Maksudnya bila kita dalam masa awal mungkin kita buat asal boleh. Tapi dalam lama kita dah cuba improve. Dan dia punya duration untuk nak buat satu video tu pun dah makin lama kan. So dia penat lah consume kita punya energy, idea, kita punya technical semua. So aku rasa dia bergantung pada kau punya berapa besar kau punya platform. Sebab kadang-kadang kita jangan salah faham, kita jangan hanya tengok satu platform saja. Jangan tengok kita punya YouTube saja berapa subscriber kita ada. Tapi tengok juga semua platform, berapa kita ada numbers. Tentu aku akan mixkan semua platform. Boleh kata dalam 1 juta satu juta numbers. So 1 juta numbers aku adalah value yang aku akan jual kepada brand lah. Sebab aku dalam video tu aku jual brand aku Fast. So Fast orang akan tengok dekat semua platform. Bukannya dekat YouTube saja, orang akan tengok dekat TikTok aku, akan tengok dekat ni semua kan. So value aku valuekan aku punya brand tu lah. So lagi besar lagi tinggi lah orang ni. So contoh macam kalau static tu 2-3 ribu tu memang awal lah. Untuk kita charge klien. Lepas tu dah long way dah makin grow kena 5 figure ke atas lah. Tapi untuk beginner 1,000-2,000 tu okey lah. Okey lah, should be okay. Mewah tu kalau untuk beginner. Beginner yang numbers tak besar sangat. Kalau numbers besar, beginner tolong jangan cabut kau macam tu. Tolong tanya orang lah. Sebab ramai brand PR yang aku cuba ambil kesempatan lah. Biasanya. Betul kadang orang tu blow up tiba-tiba kan. Dia tipe famous. Lepas tu numbers besar, followers ramai. Lepas tu tiba orang tengok TikTok live dia ramai gitu. Waktu ada je brand-brand yang aku cuba nak masuk selit. Lepas tu panik lah nak bagi harga macam mana. Panik nak bagi harga macam dia tolong tanya lah. Kalau masa tu kena tolong tanya orang-orang lebih betul. Sebab jangan tengok amount yang kau dapat macam besar. Tapi kau tengok apa yang kau boleh bagi kat orang. Kau punya views tinggi ni 2 juta yang datang kan. Tapi tiba kau charge 1,000. Macam dia tak tally lah dengan apa yang kau bagi kat orang. Sebenarnya Faiz ni yang cakap dengan aku ni. Aku lah orang tu. Tak, aku macam nak cakap kepada korang lah. Aku sendiri pun ada masalah nak letak rate tu berapa. And then aku rasa even dah 4 tahun aku buat konten ni. Paling maximum smartphone aku pernah review 500 Kau kena faham konsep macam ni lah. Kau jangan fikir views kau rendah, subscriber kau rendah, kena charge rendah. Bukan macam tu caranya. Dia kena fikir macam mana kau nak charge orang tu mahal. Kau kena letak mindset macam tu. First, kalau ada klien approach kau, macam mana cara untuk kau nak charge orang tu mahal? Kau jangan cakap, bila datang 1,000, okay, cukup lah 1,000. Macam aku tak, aku cari macam mana aku nak charge orang tu mahal. So, aku akan provide better video. Walaupun views tak tinggi, aku akan provide better storytelling. Aku akan provide better quality. Aku akan provide mungkin banyak platform aku cuba. Aku akan cuba approach lagi. Okay. Ada budget, contoh ada budget RM50,000 contoh. So, dia nak video YouTube. Aku akan approach lagi. Kita ada short video. Kita ada artikel. Kita ada posting. Tambah lagi. Top up lagi. Jadi kan 100,000. Satu lah. Okay. Kau kena ada mindset macam tu lah.
Mindset business lah kan. I said how to grow your And source income. source of income lah. Tapi satu lagi lah. Okay, right. So, bila dengan harga yang super mahal ni dah 5 angka kan. There's a say, kalau lagi tinggi kita cakap klien, lagilah kita kena dengar cakap tadi je. Maksudnya kau kena, kalau klien yang bagi skrip kat kita, kau cakap ni je. Good question lah. Good question. So, adakah Faiz pun buat macam tu? Ataupun nak style aku sendiri lah. Mana Cakap. style? Okay. Klien yang dah biasa buat aku, dia faham cara kerja aku lah. Aku bersyukur sangat lah. Dia orang memudahkan kerja aku lah. So, dia dah tahu style aku macam mana. Aku memang ada pendirian sendiri lah. Aku tak tahu yang lain macam mana, tapi aku ada pendirian aku. So, aku cuba elakkan untuk menipu. Aku cuba elakkan benda yang tak betul lah. Dan aku ada cara aku yang jangan kacau kerja aku ini. Yang ni jangan kacau. Yang lain tak apa. Contoh macam thumbnail dengan tajuk. Kadang aku memang aku nak sendiri. Kadang ada klien yang nak kacau thumbnail dengan tajuk aku. Tapi aku akan explain kat orang, ni jangan kacau. Ini aku punya. Kau nak video tu, kau nak amendment apa, itu boleh tak apa. Tapi amendment pun aku ada limit aku lah. So ada amendment, kalau contoh 10 amendment orang bagi, tak semua aku follow. Aku akan tengok mana yang aku rasa sesuai untuk aku amend. Kalau ni tak kena dengan cara aku tak akan setuju lah. Dan aku akan explain kat diorang kenapa aku tak setuju. Macam klien baru memang diorang dah start faham lah cara kerja aku. So diorang argue apa semua. Tapi ada juga yang klien baru yang okay aku. So yang tak faham tu biasanya aku akan tegak je lah. Cakap ni apa semua kan. Dan diorang take it or leave it lah. Aku biasa pergi macam tu, take it or leave it. Powerful. Simple. Kalau kau nak kau ambil, kalau kau tak nak dan jauh lah. Sebab aku tak pandang duit tu sebenarnya. Aku pandang platform aku ni. Sebab aku dah buat lama ni, dah 5 tahun, 6 tahun kan. So aku tak nak disisikan begitu saja dengan bayaran yang sikit macam ni. Aku sangat-sangat concern lah dengan platform aku. Yelah, kalau yang kata dia bagi amendment, kau tak setuju dan dia pun macam like, tak apalah, aku pun tak setuju dengan kau. Kadang-kadang sebab argument ni kadang-kadang kat mana pun, dia akan menang kat kita juga sebagai owner of the platform. Betul, setuju. Sebab kita yang buat platform ni, ini milik kita. Dia orang topong lah kita je untuk nak showcase produk all. Tapi ada ke yang macam dah dua-dua pun dah mufarakah keluar, dua-dua tak setuju? Sebab setakat ni tak ada lagi lah isu macam diorang clash terus dengan aku. Tak ada. Setakat ni tak ada lagi ya. Okay, aku nampak Fast Channel ada iklan untuk nak hire staff lagi lah. Adakah sekarang overload tu ada tak cukup ataupun Fast Channel ada projek baru? Okay, siapa yang nak join Fast, kita ada buka kosongan lah, 2 kosongan as a videographer and editor full time yang ada kenderaan sendiri. Senang nak gerak-gerak, yang willing to travel juga sebab kita akan banyak event luar negara. The reason is aku rasa aku nak cari bakat baru satu. Mungkin dia ada potensi ke semua kan. Dan mungkin juga aku nak cari idea baru. Pelbagaikan lagi, nak mixkan idea apa yang ada dalam team ni. Dia nak pelbagaikan lagi idea. Sebab aku rasa penting lah idea baru ni kan. Dia nak fresh idea. Dan aku nak buat certain project lah. So Fast ni bukan hanya platform tech. So kita nak jadikan Fast ni as satu empire lah. Satu empire yang educate orang pasal something. So this something big aku tengah nak buat. Tapi aku rasa bukan masanya lagi untuk aku explain apa benda aku nak buat tu. Sebab benda tu tak ada lagi. Sekarang ni aku fasa buat je apa yang boleh buat. So, aku dah ada Fast as a main platform. Aku dah ada Fast Auto as a automotive punya platform. Tu aku start sendiri. Aku main buat apa aku rasa boleh buat. Lepas tu aku ada Fast Gig. Fast Gig itu mungkin orang tak tahu, tapi aku baru start kat TikTok. Itu as a gadget-gadget yang random. Jadi random. Lepas tu ada few lagi lah nak buat. Cuma kita buat mana yang mampu dulu. Sebab jadual pun dah padat sekarang. So nak tambah benda baru ni, dia lagi padat lah kan. Tapi itu something yang aku enjoy dan aku rasa cabaran yang aku seronok buat. Sebab aku tak suka di kedudukan yang selesa. Aku tak tahu kenapa. Kalau aku penat, aku tak suka duduk sangat. Aku tak suka badan sangat. Aku suka buat something macam tu lah. Aku suka buat something yang aku rasa bagi cabaran untuk aku buat. So dia cabaran baru lah untuk nak buat another platform. Kenapa tak hire part time ke, freelance ke? Aku rasa masalah ni aku lebih kurang macam Fikri Zambi kot. Aku ada punya standard sendiri kan. Untuk nak hire orang dan aku kena tahu cara kerja dia macam mana kan. Dan aku ada masalah masih lagi micromanage.
Aku ada masalah tu. As a owner, aku rasa benda tu tak sepatutnya berlaku. Betul, micromanage akan bagi stres pekerja lah. Pada pekerja dan pada aku, dan aku faham benda tu lah. Cuma aku sangat concern pasal quality, maksudnya cara video tu keluar, macam mana outcome video tu. So tengah slowly untuk kurangkan micromanage tu. Sebab kalau kita katakan banyak benda yang aku manage sekarang. Untuk kau punya staff ni, adakah kau akan planning aku nak staff aku ni pun ada platform dia sendiri membesar bersama dengan Fast Channel? Kalau ada tim aku yang berpotensi, memang aku nak ada part pegang mic, bukan as a pekerja. So sampai kerja aku, memang aku cuba nak bagi peluang as a part pegang mic, ada besar apa semua. Itu memang aku punya dia vision dah. Ni brand Fast tu tertempeknya muka kau kat situ. So, kalau daily focus, mungkin aku cuba nak detach daripada muka tu dengan apa. Aku adalah face off part. So dia bagi weight pressure yang sangat berat untuk aku lah sebenarnya. Tapi the fact that kau sebut yang kau sedang mengalami masalah micromanage, the fact that kau bagi tahu benda tu pun sebenarnya satu keberanian lah sebenarnya. Lagi-lagi As a leader lah. As a leader, dan juga sorry to say orang Melayu lah. Okay. Orang Melayu kita, yang aku experience lah, bukan semua orang. Okay. Dia bab ni dia orang anggap sebagai aib. Kalau disebut dekat staff dia akan rasa like aku ni seorang leader yang tidak powerful. Tapi pada aku, be honest je lah. Cakap, aku ada masalah ni, aku sedang work on it, so why not kita collaborate together so that kita boleh dapat lebih banyak manfaat. Aku jenis orang macam tu lah. So thank you Faiz for being honest lah. Tak, sebenarnya kali konten, kali konten tidak dengar benda ni. Sebab itu adalah struggle sebagai owner business. Memang struggle lah. Dan as a small team, macam aku small team lah, dia benda yang kau tak perasan pun dia akan berlaku, tapi sebenarnya berlaku. Sebab kalau big team tu dia benda yang macam tak sepatutnya berlaku kalau boleh, sebab korang dah big. Tapi kalau small team, benda tu sebenarnya boleh untuk tidak berlaku, tapi dia akan berlaku juga. Micromanage. Baik, sebelum kita akhiri podcast kita ni, aku nak tanya, nak dapatkan feedback daripada Faiz Zainal lah, Fast Channel. Tapi sebelum tu, kau layan tak podcast kami ni, podcast KK Content? Layan lah, banyak. Dan mungkin kau ada feedback lah untuk penambahbaikan KK Content ni. Aku rasa sebab aku concern banyak podcast. Aku tengok banyak podcast. Tapi mostly podcast yang berilmiah lah. Kalau entertainment aku kurang sikit. Kalau macam US aku tak tengok tak pun, Joe Rogan dan semua kan. Aku tengok yang kalau ada orang famous lah. Saya Elon Musk tu aku tengok juga sebab aku nak input pada dia punya pemikiran kan. So macam korang memang mostly aku tengok lah. Popcorn, Imam Kamil, sebagai Fikri Damri semua kan. Aku rasa konten korang ni full of input yang sesuai untuk content creator. Okay. Siapa yang nak start content dan how to manage pressure as a content creator. Sebab orang tak faham, kita sebagai content creator, kita bukan hanya buat video, tapi kita kena fikirkan how to make video, kita kena shoot, kita kena edit, kita kena buat banyak benda dalam satu masa. So dengan ada benda ni aku rasa dia penting lah. Macam korang punya conversation tu, dia bukan one way saja, dia 2 or 3 ways. So macam Ulwan cakap kan, yang ada isu orang komen pasal dia menyelah tu kan, mencelah. Aku rasa normal lah, sebab dia adalah conversation yang santai kan. So kau nak mencelah ke, nak cakap tu common lah. Unless kalau kau punya konsep tu formal, macam lebih kepada berita punya style kan. Aku rasa kalau nak mencelah tu macam kurang proper lah, sebab kau formal kot. Tapi macam kita share santai ni macam acceptable lah benda tu. Dan itu normal lah. Dan sebab masing-masing ada perwatakan itu sendiri. Macam korang, aku nampak yang membuatkan korang kuat, korang strong as a collaboration berdua ni adalah project dia macam orang baik lah. Ada perwatakan yang baik. So Ulwan dia perwatakan yang agresif sikit. So combination dua-dua ni dia menceriakan lagi. Betul. Podcast tu. Sebab kalau korang dua-dua sama, dia akan jadi akan jadi blend flat. So bila ada nada yang rendah tinggi sikit, dia sedap lah. Dia sebenarnya sedap. Dia menceriakan lagi. Personality kami memang betul-betul kontra. Kontra. Itu yang mencantikkan lagi podcast tu. Aku rasa kalau orang dua sama, kepala sama susah kan. Dan dia takkan ada macam something different yang korang nak buat. Contoh macam korang dua, okay, kau cakap A, lepas tu dia pun cakap A.
dan A dia jadi. Tapi kalau A, B, kalau compare A, B tu dia jadi lebih bagus lah. Sebab tu soalan-soalan dalam podcast kaki konten ni kami tak bincang. Walaupun ada orang, korang tak bincang ke soalan? Dan aku tak tahu korang perasan ke tak, kebanyakan soalan korang soalan yang very informative. Maksud aku, input dia tu sangat-sangat memberi kesan, impact kepada audiens yang tengok. Bagi aku. Dan aku tak tahu lah, mungkin sebab korang punya guest sebelum ni memang dia bagi input yang memang kita pun tak jaga dah all-out kan. Tapi memang aku nampak dia punya growing tu memang very positif. Oh, satu lagi. Uluan ni dia ada masalah bila orang komen dia akan ambil serius komen tu. Lebih-lebih lagi komen negatif lah. Betul. So, kau ada tips macam mana nak layan negatif komen ni? Sebelum kau jawab, kau baca tak komen? Aku baca lah, tapi tak semua lah. Aku baca yang video-video yang penting-penting lah kot. Okay. Itu macam video tu aku nak feedback, aku akan baca. Kalau video tu aku dah faham. Tapi aku baca biasanya untuk macam nak tahu lagi lah benda baru. Kadang aku buat benda baru kan, video baru, yang segmen baru. Aku tak tahu feedback yang aku baca. Tapi ramai je yang komen tak okay. Kadang ada komen pasal fizikal. So kadang aku ambil je. Sebab ada orang cakap yang aku punya baju, saya tak kena baju terbalik lah apa semua kan. Aku ada pakai baju terbalik, terbalik tu dia design je. Aku rasa penampilan untuk video tu penting lah, sebab kita nak reflect kepada diri kita sendiri kan. That's why penampilan tu bagi aku penting lah. So aku akan cuba appreciate komen-komen yang positif lah. Sebab kadang-kadang daripada 10 tu satu je komen negatif. Tapi negatif tu yang impactful dekat diri kita. Betul. Setuju. Tapi dari segi tadi kita tak tengok. So aku lebih cuba untuk appreciate yang lagi 9 orang komen positif ni daripada kita tengok. Sebab macam aku mention tadi lah, ada orang pakcik tu komen pasal kenapa beli ni semua. Aku rasa majority komen positif. Tiba ada seorang komen macam tu, aku macam bagi kesan juga lah. Tapi aku komen balik lah. Aku balas balik. Semoga dimurahkan rezeki dan dipanjang umur. Cukup. Yelah, maksudnya kau tak pernah mengalami masalah kau down sebab Dulu pernah. Dulu. Tapi tak adalah down macam teruk sangat down ke apa sangat, tak ada kan. Sebab bagi aku kita kena tahu apa kekurangan kita dan kita kena terima kekurangan kita. So kalau macam kekurangan kita dekat bahagian ni, kalau kita tak terima susah. So kita kena terima memang kekurangan kita sendiri, dan kalau orang komen pasal tu kita dah tahu ini kekurangan kita. Tak boleh nak buat apa. Kalau kata contoh pasal fizikal kita, mata aku sembab apa kan. Dan memang mata aku sebab macam ni, aku nak ubah macam ni kan. So aku just cuba untuk pakai something lah, make up ke apa kan. Itu je lah. Tapi sebelum tutup tu aku just nak bagi kontak kat kau yang Jangan sedih lah. Bukan nak sedih. Dalam masa 4 tahun ni aku masih lagi cepat offended lah dengan komen-komen yang aku rasa dia banyak sudut betul. Kalau dia kata aku gemuk, aku rasa betul lah. Memang aku gemuk. Takkan dekat aku kurus. Tapi ada POV yang kedua yang aku menyebabkan memang tak nak tidur seharian disebabkan komen-komen macam contoh bab podcaster suka mencelah. Aku ada reason aku sendiri kenapa tiba-tiba, bukan aku soal lah, projek pun mencelah juga, aku pun mencelah juga. Aku ada reason dan boleh jawab. Tapi the fact that bila kita orang jawab dan korang masih lagi tak jelas, aku jadi pisang lah kat situ. So solusi aku setakat ni aku tak baca komen lah. Apa tanya korang lah. Macam mana korang tengok dalam masa beberapa tahun mendatang tentang podcast ni? Apa yang korang expect pasal podcast industri? Aku rasa memang dah moving forward. Owner business memang dia akan gunakan podcast sebagai main semua content dia lah. Betul. Maybe sebab dia orang nak pisang ke, ataupun dia orang FOMO lah. Sebelum ni kita hanya buat konten cakap depan-depan, tapi kali ni kita ada podcast. Jemputlah CEO dia, owner tu semua. Cumanya aku rasa moving forward orang akan keliru. Aku buat podcast ni tak tahu nak grow macam mana. The fact that aku dengan projek buat kaki konten ni adalah untuk explore our own theory. Yes. Berkenaan dengan podcast ni, walau macam mana pun kena niche juga. Kau tak boleh sekejap sembang pasal kawan aku nama dia Solihin, aku baru main basketball dengan dia. Tapi sebenarnya nature of business kita, say kita jual smartphone. Betul. Contoh. Sebab orang tak nak dengar kawan kau tu buat apa, melainkan kau ni memang super artis macam Siti Nurhaliza, contoh Anwar Zain sebenarnya contoh. Sekarang ni Malaysia dia tengah trend podcast lah. Dalam tahun lepas dia baru trend sebab KJ pun dah buat KL Podcast. Dan kau setuju lah yang KS antara trigger trend sekarang? Dia bukan antara podcaster yang terawal. Ramai lagi di Malaysia ni.
Tapi di antara catalyst yang menyebabkan wow, rupanya podcast di Malaysia dapat sambutan. So diorang jadikan Keluar Sekejap ni sebagai kayu ukur lah untuk buat podcast. Tapi bila banyak sangat channel podcast ni yang tumbuh dan diorang tak tahu nak sembang topik apa kan, so dia akan jadi satu side orang cakap lah orang buat podcast dia nak buat podcast juga, tapi tak ada direction. So before buat podcast, macam Ulwan cakap, satu kau kena ada niche, satu kau kena ada direction lah. Kau just gunakan podcast ni sebagai platform yang tengah trending untuk mungkin kau punya business ataupun kau punya Ride the wave lah. yes, ride the wave. Dan aku boleh jangkakan podcast di Malaysia ni insya-Allah mungkin 2 tahun still relevant. Okay, So siapa yang nak buat podcast sekarang ni still okay. The right time lah. The right time. Kalau pernah bangun, aku dapat potensi dia besar lah. Betul. Cuma dari segi sudut bisnes mungkin dia kalau kebergantungan dengan orang tu mungkin dia susah sikit. Sebab korang nak kena cari different punya talent kan untuk nak collab. Mungkin akan ada season, mungkin waktu akan keluar 2-3 kali ke apa kan. Betul. Dan mungkin juga korang akan start macam nak kena evolve dari segi niche, kupas isu tu lah ke apa kan. Sebab kami pun kaki konten ni tak selamanya kita boleh dapat guest. Sebab sekarang ni kita just gunakan kenalan-kenalan. So korang juga akan macam buat kupasan isu lah tentang content creator semua. Yes. So menarik juga untuk korang macam something happen dekat content creator ni kan. Betul. Ya. Kupasan-kupasan benda yang patut tak patut. Akan dibuat juga lah dalam channel kaki konten ni. Betul. Tapi sedang konsep dia aku rasa tak semua orang Malaysia yang masih faham lagi kot. Ya. That's why point of view orang macam dia cakap podcast ni patutnya kena macam ni, kena Ya. macam tu. Sebab itulah dalam kaki konten macam aku tanya feedback direct daripada Faz untuk orang luar tahu lah sebenarnya macam mana sebenarnya podcast ni should be. Betul? Faham? There might be takkan ada orang kata apa finalization of podcast ni apa. Just fikir satu je lah. Okay, macam mana podcast ni boleh bantu business korang grow. Itu je. Whatever cara yang korang nak buat, tak kisah. Dalam podcast tiba-tiba ada nyanyi, ada segmen, ada buat lawak, suka hati korang. Itu innovation lah. Innovation podcast lah. Yang kita orang pun sekarang tengah explore juga. Tapi format podcast aku rasa kalau kita nak tengok benchmark mungkin macam Joe Rogan ataupun yang dekat Indonesia apa macam The Rock. Daddy Jadi Corbuzier. Cross the door. Itu format yang typical podcast famous lah. Okay, baik. Terima kasih sekali lagi kepada Faiz sudi bersama dengan... Satu lagi soalan. Oh, ada lagi? Bagi. Satu gilas kita bagi. Berapa jam ni? Tak kisah. Aku tak nampak. Okay, apa first impression korang dengan PAS sebelum korang jumpa aku? Okay, dan masa korang tengok dekat platform, apa first impression korang? Pada aku you are not my first choice. Macam tu lah. Aku be honest dengan kau lah. Bukan sebab kau, sebab aku tak minat sangat local YouTuber. Sorry to be racist. Okay. Tapi bila kau dah membesar ni semua, aku tengok siapa lah. Aku antara kau dengan Izami, aku suka tengok Izami. Izami orang kata mulut celupar, dan aku agree lah. Aku suka tengok konten yang like, aku kata brand ni sampah. Apa buat benda ni? Aku jenis macam tu lah. Jenis yang jujur lah. Cumanya maybe Fast Channel dah masuk dalam radar aku. Sebab kawan lama aku, Amir, bekas MTAS, dia dah masuk dengan kau. So aku lebih particular sikit lah when it comes to bukan konten kau, tapi apa yang pembaharuan yang cuba kau bawa Sambil ada kau. Aku memang selektif. Some people, dia nak belajar dengan satu YouTuber je. Faham. Premiere Pro, dia nak belajar dengan semua. Aku tak. Aku topical base. Seperti contoh kan, iPhone 16. Seperti contoh. Aku just nak tahu, iPhone 16, kenapa dia masih lagi 60Hz? So, someone yang cerita pasal topik tu, aku akan pergi kat dia, dekat topik tu je. Tapi topik lain, aku takkan follow. Macam kau projek? Aku pernah terlayan masa PKP. Dan aku rasa berbangga sebab kau pernah komen dalam aku punya channel YouTube. So, ya, kita kenal daripada situ. Dan aku datang KL pun kita pernah terserempak. And Pesta buku. Oh, pesta buku ingat. Pesta buku kau tu. So, dan ramai-ramai tech YouTuber adalah aku nampak kau lah yang antara top lah. Selain Fazli, aku selalu layan Fast Channel. Dan untuk progress Fast Channel memang jauh berbeza lah.
lepas kau dapat staff baru dengan kau punya presentation, getting better. Itu yang kita cuba lah tekankan perbezaan sikit. Sebab aku selalu bandingkan lah diri aku sekarang dengan yang dulu lah. Betul. Tengok apa yang kita dah sampai semua kan. Sebab kadang kita tak nampak bila kita cuba bandingkan dengan orang. Bila bandingkan dengan diri kita sebelum ni, memang itu benda yang kadang kita terlepas pandang. Ya. Kalau kau banding dengan orang, sampai bila-bila takkan dapat kejawab, betul tak? Betul. So kalau kau compare dengan diri kau yang lama, kau dah tahu progress kau kat mana, kau nak improve, nak slot in kat mana. Dan so dan macam korang expect tak apa yang korang nak dengar tu sama macam apa yang aku explain? Ke korang tak expect juga? Macam another side of macam behind the scene as a tech reviewer. Korang expect tak benda semua? Ada certain yang expect, ada certain yang tak lah. Tapi aku suka dengan Fast Channel sebab dia dah mula macam variasikan kau punya konten. Contoh macam tag bawah RM50. Itu audience nak dengar tu. Sebab biasa kau bahas produk-produk yang mahal, super mahal. Betul. Bila kau bahas ataupun review produk yang murah, cuba daripada yang paling murah sampai paling mahal. Kita cuba buat. Sebab ada certain channel yang dia fokus on yang mahal, dia fokus on murah. So, aku cuba pelbagikan lah sebab kita nak cuba macam kita lebih umum lah audience. Tapi sebenarnya target aku kalau boleh within these 2 or 3 years nak try masuk market Indonesia lah kalau boleh. menarik. Besar Indonesia. Sangat. Nah, dan kalau korang tanya aku siapa aku punya benchmark sekarang ni, aku boleh katakan AJ In lah. AJ In lah benchmark aku sekarang. Aku tak letak Marquez ke apa semua. Siapa namanya? Ni David. David, betul. Kalau korang boleh approach dia, gila. Dia boleh katakan Marquez Brownlee version Asia. Asia, betul. Views dia million, subscribers dia 12 ke 15 juta. Satu lagi. So kau dah mention Marcus Brownlee, dan aku baru terperasan lah yang aku rasa kau banyak tiru style Marcus Brownlee in terms of background, you know. Ni kan kalau kau shoot background kau macam nak try follow Marcus Brownlee punya style. Aku rasa dia ada format untuk tech review. Betul tak? Dia dah jadi format umum. Cumanya aku dah start ubah sikit lah. Kalau dulu perasan aku dah start shoot dekat E-Pipe bawah ni. Banyak hero aku dah start background ke E-Pipe. Aku dah start masuk benda-benda yang beza sikit lah. Yang tadi dah lama dah aku tak shoot sebenarnya. Dan aku cuba letak buah beza sebenarnya. Kalau unboxing aku buat dekat bilik sebelah. Background biru. Dia more tu cheerful sikit. Kalau benda yang lebih serius, benda yang macam aku nak complain ke apa, aku lebih kepada mood yang dark sikit. So aku shoot dalam bilik ni. So dia punya mood tu macam cinematic dark sikit. So untuk mood bawah lebih kepada keceriaan sikit lah, benda-benda yang best-best lah. Pusing-pusing menarik semua. So cuba untuk bezakan dia lah. Dan macam aku rasa ramai juga audience yang salah faham tau antara review, unbox, first impression apa semua. Ya betul. Orang anggap semua review. Betul tak? Dan even dekat TikTok pun orang anggap semua video yang pasal tunjuk produk adalah review. Aku rasa itu yang ramai salah anggap lah sampai sekarang. So mungkin awareness ni penting lah untuk orang lebih fahamkan review ni mungkin dia lebih details lah. Format dia kan lebih macam tunjuk biru, tunjuk fungsi dia, opinion. Tapi review itself pun ada banyak segmen. Contoh review untuk sebulan pertama. Betul. Setahun kemudian. Betul. So dia yalah, kita masih lagi belum fully utilize macam dekat luar negara lah. Full depth review lain ni semua. Tapi luar negara aku rasa diorang ada macam specific channel yang buat review saja, yang buat unboxing saja. Macam kita Malaysia aku rasa kita dah macam balun. Satu channel dia dah pelbagaikan. Macam contoh kat US kita ada unbox Rapi yang unbox saja. Marquez mungkin dia buat more to first impression dengan review saja. Macam Definitely more to review saja, dia tak buat unboxing. Terima kasih semua. Kita jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum. Bye. Oh, yes.